Dua kalimah yang sangat ringan pada lidah Nabi sebut, tapi dia sangat dicintai oleh Allah. Zikir ini jarang orang kita beramal. Sebab kita mungkin memperbanyakkan istighfar, selawat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Itu zikir-zikir lain yang sangat besar ganjaran pahala kita tahu, tetapi kejarlah juga zikir ni. Sama-sama kita sebut, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. segala puji-pujian semata-mata kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ada kita memuji manusia yang lain ataupun kita memuji diri kita sendiri, ataupun memuji orang yang jauh ataupun yang dekat keliling kita, pastikan pujian itu sebenarnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita puji orang itu sehat, kita memuji Allah ya salam yang beri dia kesihatan. Kita puji orang itu cergas, kita memuji Allah ya Rashid yang maha memiliki kecerdasan. Allah pinjamkan kecerdasan pada kita, pada orang tua kita, pada sesiapa yang kita tengok umurnya dah lanjut tapi badannya masih cerdas. Kita memuji kecantikan ataupun kehandsoman, lalu kita sebenarnya menyandarkan kepada Allah ya Badi yang maha menciptakan keindahan. Kita puji orang itu kaya banyak harta, lalu kita memuji sebenarnya Allah ya Ghani yang Mughni yang berikan dia kekayaan. Jadi bila kita nampak contoh orang tu berkereta besar lah contohnya, kita kata ya Allah, Allah ya Ghani yang Mughni beri dia kaya, Masya Allah, untungnya dia. Bukannya kita ni sepenuhnya memuja manusia. Ya Allah kayanya dia tu memang usaha keras tu, memang padan lah dia tu, memang dia patutlah dapat keturunan dia semua kaya. Sampai kita tidak lihat di sebaliknya Allah memberi, Allah ya Razak, Allah yang maha memberi rizki. Kita lihat ada orang ramai anak, kita rasa kagum dengan mereka berdua suami isteri. Macam mana dia manage anak ramai? Macam mana dia boleh anak ramai? Oh gagah, oh kuat, oh luar biasa. Kadang-kadang kita kagum setakat pada manusia sahaja. Tetapi kita harus kagum Allah ya Razak yang berikan mereka itu rizki. Sebab itu biasa kan kalau kita dengar orang anak yang ramai, kita orang anak sikit, contoh anak 2 orang, biasa cakap macam tu lah. Dia kata, Ustazah, saya anak 2 orang pun kelang kabut rasa. Anak seorang pun kelang kabut. Memang kalau anak seorang memang kelang kabut. Sebab dia perlu bagi perhatian sepenuhnya pada anak. Anak tu tak ada kawan. Memang ibu kadang tu lagi sibuk bila anak seorang. Lagi susah. Anak 2 orang, sebab dia 2 orang tu je, dia bergaduh 2 orang tu. Wallahu a'lam, bagi saya lah orang yang ada pengalaman anak yang ramai, 5 orang ke atas contohnya, saya dikurniakan setakat ini 7 orang. Biasanya makin bertambah anak akan bertambah mudah urusan. Sebab mereka akan saling ada kawan, saling tolong menolong, dan sebenar hakikatnya Allah lah yang membantu menguruskan apabila ibu bapa ini banyak bertawakal dan meminta dengan Allah untuk bantu menguruskan anak-anak yang ramai dan sebagainya. Masya Allah. Jadi ada orang kita lihat bijaknya dia, kita melihat kebijaksanaan Allah ya Hakim yang maha bijaksana. Kita nampak orang tu banyak ilmu, lalu kita melihat Allah yang Alim beri dia ilmu. Masya Allah. Kita melihat rumah orang tu besar, lapangnya rumah dia. Allah ya Wasi' yang maha lapang, yang maha luas, memberikan dia rumah yang selesa. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, di antara tanda-tanda kebahagiaan, hadis yang sahih ya, seseorang itu bila dia dapat 4 perkara ni. Di antara tanda-tanda kebahagiaan seseorang hamba itu, apabila dia diberikan, kalau lelaki diberikan isteri yang salihah, isteri yang baik, Masya Allah, diberi rumah yang lapang, diberi kenderaan yang selesa, dan yang keempat iaitu diberi jiran yang baik. Dalam hidup kita dapat tak 4 perkara ni? Dapat tak suami yang baik? Insya Allah. Dia ada 2 kalau tanya soalan tu. Alhamdulillah, itu dapatlah tu. Insya Allah dalam proses lagi. Masya Allah. Sebenarnya, hakikatnya, pasangan yang Allah beri tu memang sesuai lah dengan kita. Walaupun kalau boleh kita nak caniha. Kalau boleh nak macam ustaz tu wajah lembut je. Tengok muka suami, panas je tengok. Kita memang nafsu, memang nak itu, nak ini. Tetapi Allah beri mengikut kadar kelayakan dan kemampuan kita. Ada orang tak mampu nak terima suami romantik. Dia jadi asyik riak dengan suami romantik.
Asyik nak bagi tahu, asyik nak cerita dekat orang, suami dia romantik. Asyik nak update dekat Facebook, suami dia romantik. Maksudnya dia tidak mampu untuk menampung ujian dapat suami yang romantik. Allah lah yang ciptakan kita, Allah yang Khalik. Allah yang maha menciptakan. Yang memiliki kita Allah yang Malik. Contoh kalau orang tu dia cipta mesin basuh, dia lah yang paling tahu pasal mesin basuh, betul tak? Lepas tu mesin basuh rosak, pergi hantar workshop. Boleh baiki tak mesin basuh? Tak boleh. Walaupun workshop tu ada mesin yang canggih, tapi salah tempat pergi berubat. Kalau mesin basuh yang rosak, pergilah kedai baiki mesin basuh. Allah lah yang ciptakan kita, Allah paling tahu tentang kita. Kita sendiri tak tahu tentang kita. Allah lagi tahu tentang kita. Apa yang kita mampu nak terima, apa yang kita tak mampu terima. Walaupun kita nak. Contohlah anak kecil kan, budak-budak nak main gunting, umur 2 tahun, 3 tahun. Makcik-makcik bagi ke cucu umur 2 tahun main gunting? Nampak dia pegang gunting, makcik-makcik buat apa? Meluru, ambil, tarik, rampas. Budak tu apa jadi? Menangis, marah. Sebab apa? Kita tahu apa yang baik, apa yang buruk pada cucu kita. Tapi bila dah besar, umur dia dah belas-belas tahun, dah anak dara, kita paksa dia pegang gunting. Dia tak nak pegang, kita pula marah. Pegang ni, belajar ni, potong ni. Potong sayur ni macam mana? Potong ni. Alawan, malas lah. Apa malas anak dara? Sebab masa tu kita tahu, dah tiba masanya dia mampu untuk menguruskan gunting tu dengan baik. Ataupun pisau lah, lagi bahaya, seriau pula. Budak main pisau kan? Dia tak tahu bahaya pisau tu. Kita pun pergi ambil, takut. Tapi bila dah masuk anak dara, mari ke dapur ni, potong bawang ni. Alah, malas lah. Kalau malas, kita pula marah. Subhanallah, ada benda kita minta dengan Allah, belum masanya lagi. Kalaulah diberi pada kita mudarat, diberi kepada kita, kita jauh dengan Allah, kita lupa dengan Allah. Sebab itu Allah tahu bila masanya doa kita akan dimakbulkannya. Yang mana bila kita terima apa yang kita minta itu, hati kita dah boleh menerima, boleh menampung, boleh selamat daripada penyakit riya, ujub, takabur dan sebagainya. Dan kita minta lain, Allah bagi lain, Allah sedihnya. Kita minta suami baik, tapi sebaliknya contohnya. Tapi Allah tahu ketika itu kita mampu untuk menampung ujian suami yang menguji sabar kita. Akhirnya kita kekal berada di sini, di majlis ilmu Allah. Kita kekal berada di tempat-tempat yang baik. Kita kekal berada di atas tikar sejadah. Kita kekal boleh menangis di malam hari. Kita kekal boleh baca Quran, sikit menangis sebab terkenang pedihnya hati ni, kecil hati dengan suami, kecil hati dengan anak dan sebagainya. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab itu Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh pelik orang mukmin. Orang mukmin ni dia ada satu sifat yang pelik. Dia hari-hari bahagia orang mukmin. Jadi kalau kita hari-hari banyak tak bahagia, kita jarang bahagia, bukan kepada apa yang kita tak ada, tetapi ia menunjukkan kita belum memiliki sifat beriman kepada Allah. Nabi kata, sungguh pelik orang mukmin itu apabila dia diberi nikmat lalu dia syukur. Syukur bukan hanya kalimah Alhamdulillah, Alhamdulillah. Lepas tu dia bersyukur dekat telefon pula. Syukur pada Allah, Alhamdulillah. Di atas kurniaan. Boleh. Tetapi tanda syukur itu, bersyukurlah dia di atas tikar sejadah, solat sunat syukur 2 rakaat ke, ataupun dia menambahkan ibadah sedekah hasil daripada gembira dia dengan nikmat tersebut, ataupun tanda dia syukur malam tu dia bangun malam ke. Itu tanda syukur yang sebenar, bukan hanya dengan kalimah Alhamdulillah. Kemudian tanda syukur yang paling tinggi tanda syukur kepada Allah, berterima kasih pada Allah adalah mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Itu tanda syukur yang paling tinggi. Kesyukuran yang paling tinggi seorang hamba nak ucap terima kasih kepada Allah adalah apabila dia mentaati semua perintah Allah dan dia meninggalkan segala larangan Allah. Samalah macam kita, tanda terima kasih paling tinggi kita pada mak ayah. Apabila kita mampu ikut apa yang mak ayah nak, mentaati apa yang mak ayah suruh dan meninggalkan apa mak ayah tak suka. Betul atau tidak? Itu tanda terima kasih. Bukan sekadar kalau anak kecil kan, contohnya, terima kasih Umi, terima kasih. Lepas tu buat sesuatu yang menyakitkan hati kita. Lepas tu dia minta lagi kita bagi. Lepas tu dia cakap terima kasih Umi, terima kasih, contohlah kan.
Mungkin sampai kita cakap terima kasih betul ke? Terima kasih ni sebab nak sesuatu ke? Kita berterima kasih alhamdulillah dengan Allah sebab mengharapkan sesuatu yang lain ke? Ikhlas tak kamu terima kasih dengan mak ni? Tadi baru buat sakit hati mak. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi cuba nilai tahap kedudukan syukur kita kepada Allah yang paling tinggi bila Allah tengok hamba-Ku benar-benar faham kesyukuran dia sebagai hamba, berterima kasih sebagai seorang hamba, lalu dia mengubah dirinya, dia meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan dia mentaati segala perintah Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi insya-Allah tajuk kita pada hari ini iaitu delete dosa add pahala. Jadi kita akan masuk tajuk yang pertama, topik yang pertama iaitu bagaimana kita nak delete dosa. Masya Allah. Memang kita dah biasa ni, kita dah faham. Tapi hari ni kita nak bincang secara ilmiah tentang apa itu taubat. Ibnu Manzur berkata, taubat ialah kembali kepada Allah daripada dosa. Daripada melakukan dosa, kita kembali kepada Allah. Baiklah, tuan-tuan, puan-puan sekalian, syaitan, iblis adalah musuh utama kita. Kemudian nafsu kita sendiri. Antara syaitan dengan nafsu, mana lebih bahaya? Mana lebih besar? Nafsu dididik oleh syaitan. Masa kita kecil, selepas kita lahir, kan masa kita kecil, kita tak ada nafsu lagi. Ada nafsu, tapi nafsu yang fitrah sahaja. Budak-budak, kanak-kanak kita tengok hanya nafsu fitrah. Nak makan, lapar nak makan. Ngantuk nak tidur. Nak perhatian, nak kasih sayang. Tapi budak-budak kalau kita perhatikan, bila kita marah dia, subhanallah, dia mudah tak nak memaafkan kita. Marah-marah sekejap, dia nangis, lepas tu datang balik. Dia ada fitrah semula jadi untuk mudah memaafkan kanak-kanak. Kanak-kanak pula dia ada dendam tak dengan kita? Tak ada dendam. Tengok budak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lepas kita cubit, dia nangis, kita minta maaf, lepas tu dia peluk balik, senyum balik. Tak ada dendam. Masya Allah. Budak-budak ada banyak tak permintaan? Dia nak mainan lah. Mungkin benda-benda itu pun sebab kita ajar. Kita ajar dia dengan mainan, dia suka mainan, kita ajar dia pergi beli. Kalau kita tak ajar dia, dia tak tahu pun dia nak mainan. Kanak-kanak, kita ajar dia main game, barulah dia ketagih main game. Yang ajarnya adalah kita. Kanak-kanak, kalau tak dibukakan TV daripada kecil, dia pun tak minta, tak heran dengan TV. Maksudnya, asalnya kita lahir dalam keadaan fitrah, suci, bersih, lalu kita akan mula berubah mengikut hawa nafsu hasil daripada didikan ataupun suasana. Hadis Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan, anak yang lahir ada di dalam fitrah, suci, bersih. Fitrah semula jadi. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Bukan sebut guru, bukan sebut kawan, bukan sebut nenek ke siapa ke. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Ayyuhawidanihi, au yunasiranihi, au yumajjisanihi. Yang akan mengubah fitrah anak kecil ni daripada elok, cantik, comel, bersih, tak ada dosa, mengikut jejak langkah cara hidup, cara makan, cara pakai, cara minum dan sebagainya, sebagaimana Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Masya Allah. Sebab itu di akhirat kelak, wahai ibu ayah sekalian, kalaulah kita rasa ada banyak alasan tentang rosaknya anak kita, kitalah orang yang pertama akan dibertanggungjawabkan. Ketika itu mungkin kita nak jawab, ini pengaruh kawan ya Allah. Anak saya jadi macam ni pengaruh kawan. Anak saya jadi macam ni sebab cikgu tak pandai ajar. Kadang ibu bapa ramai mana yang salahkan guru. Ni cikgu, ustazah, kenapa anak saya tak pandai baca Quran lagi ni? Ustazah, kenapa anak saya ni tak faham lagi benda ni? Disalahkan guru. Guru sendiri ada anak dia untuk diajar. Jadi ibu bapa hari ini kalau di dunia boleh lepas, boleh salahkan orang lain, boleh menuding jari kepada orang lain, di akhirat kelak semua jari itu akan kembali kepada kita. Sebab jelas Nabi kata fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Kalau dah kematian ibu bapa, pergi kepada penjaganya. Masya Allah. Fitrah kita memang tak ikut hawa nafsu. Kemudian bisikan syaitan dan juga nafsu kita semakin membesar. Para jemaah yang saya hormati sekalian, makhluk yang bernama iblis dan syaitan ini makhluk yang sangat istiqamah, yang sangat gigih, yang sangat tekun. Istiqamah nak menyesatkan kita, membisikkan kita supaya kita menjadi bahan bakar api neraka Allah. Kan dalam Al-Quran Allah sebut,
Qu anfusakum wa ahlikum nara, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah, yang mana bahan bakarnya dua perkara saja yang membuatkan api neraka menjulang-julang, semakin besar, semakin panas. Dua sumber bahan bakar, iaitu manusia dan batu. Kalau dekat dunia ni, kalau kita nak biar api marak, kita guna kertas mungkin, kita guna kayu bakar mungkin, kayu api mungkin. Tetapi yang menjadi bahan bakar api neraka adalah manusia dan juga batu. Na'udzubillahi min zalik. Na'udzubillahi min zalik. Dan jin dan syaitan ini satu makhluk yang istiqamah. Dia dah ada macam-macam testimoni dah. Daripada zaman Nabi Adam AS sampailah sekarang, dia dah ada profil manusia pelbagai. Dia dah ada perancangan yang banyak. Dia pun dengar ni saya cakap ni kan. Dia dah ada plan A, plan B, plan C sampai Z. Semua plan dia ada. Makcik ni dia kalah dengan pujian orang ni. Lalu makcik ni sentiasa diuji dengan orang yang suka muji dia. Makcik ni hajah ni dia kalah ni kalau orang majak ngumpat pantang ni. Dia lupa dia sakit lutut, dia boleh berdiri sejam. Didatangkan orang yang memang nak bercakap pasal orang. Ni makcik ni dia kalah dengan suami dia ni. Kalau suami dia tak hargai dia terus jadi hamba Allah yang kurang syukur. Ada orang tak ada suami langsung. Ada orang suami kaki pukul. Ada orang suami tak bagi nafkah. Dia cuma suami tak puji je. Ni dia pantang kalau suami tak hargai ni. Akhirnya lalu syaitan menggagu ataupun mengusir suami tu, berat mulut nak memuji. Lalu dia sentiasa menjadi isteri yang kurang syukur. Maksudnya syaitan ni dia tengok kita ni dah tahu apa kelemahan kita. Dia dah kaji kita daripada kita kecil. Daripada kita besar, remaja sampai sekarang. Dia dah kaji kita apa kelemahan kita, apa kekurangan kita, dan kekurangan itulah yang selalu dia ni. Dia ni dia tak boleh kalau orang maki dia sikit ni, orang mengata dia ni, menangis seminggu ni. Kita kadang-kadang dengar orang mengata kita, orang buat perkara yang tak elok ke, orang fitnah ke, sampai ketika kita keluar perkataan ni bahaya ya kalau kita keluar perkataan ni. Tapi ramai orang kita suka. Saya tak pernah kacau pun dia, kenapa dia kacau saya? Saya tak pernah buat orang, kenapa orang buat saya? Saya tak pernah dengki dengan orang, kenapa orang nak dengki saya? Saya tak pernah pun nak marah-marah orang, kenapa orang marah saya? Ayat ni bahaya. Ayat ni nampak macam solehah. Betul tak? Ayat ni nampak macam kita ni okey, kita ni orang baik. Kenapa orang ni? Lepas tu kawan kita menambah pula. Yelah kau memang tak pernah buat orang kan? Memang macam tu kot jadi orang baik. Ini ciri-ciri orang baik. Oh, kawan nambah pula. Lagi kat sebesar tak pernah buat salah. Menipu. Itu satu tipu daya syaitan. Nabi sebut, Al-insanu la yakhlu anil khati wan nisyan. Manusia, namanya manusia, lainlah kalau malaikat. Manusia tak akan sunyi, la yakhlu, tak akan sunyi daripada lupa dan buat salah. Jadi mungkin memang betul si A tu tak pernah kita buat aniaya pada dia, tapi hari ni dia aniaya kita. Tapi mungkin sebelum ini kita pernah aniaya orang lain masa sekolah rendah dulu. Duk ejek-ejek orang tu gemuk, duk ejek-ejek orang tu pendek, duk ejek-ejek orang tu jongang masa sekolah rendah dulu. Lepas tu masuk sekolah menengah, mungkin ada kita buat aniaya orang, zalimin orang, kata orang, ngumpat orang, ambil barang orang. Kata nak pinjam RM1, pinjam RM1 ya. Nak beli kopok, dah lupa dah makan kopok kenyang, dah lupa esok-esok tu. Orang tu dah malu nak minta RM1 kan. Benda tu kita nampak remeh, tetapi mungkin hari ni Allah uji kita, ada orang pinjam duit kita tak bayar. Kita sendiri lupa kita pernah pinjam duit orang, kita tak bayar. Jadi Allah uji kita, orang ni mungkin lupa kot. Kenapalah dia lalu kita rasa, geram pula, sengih-sengih. Dia tak ingat ke dia hutang itu RM10? Kalau dia tak lalu pun dia naik dekat WhatsApp. Ya Allah, pagi-pagi dah berasap tengok nama dia naik. Dia lupa ke hari tu dia hutang aku RM50, dia nak sedekah? Apa-apalah, subhanallah. Kalaulah kita kan, macam Nabi sebut tadi, orang mukmin ni sangat pelik. Apa yang peliknya orang mukmin? Bila diberi nikmat dia syukur. Dan tingkatan syukur yang paling tinggi kita sebutkan tadi, apabila taat perintah Allah, tinggalkan larangan Allah. Dan yang kedua, apabila diberi ujian lalu dia sabar. Nabi kata keduanya baik bagi orang mukmin. Kedua-duanya adalah jalan menuju ke syurga Allah.
Jadi hidup kita sebenarnya antara dua ni saja. Tak syukur, sabar. Tak sabar, syukur. Tapi ada orang duduk hidup dua alam. Duduk tengah-tengah. Dia dua-dua tak. Syukur pun tak, sabar pun tak. Yang ni hidup dia azab, menderita. Tetapi kita orang mukmin, ciri-ciri kita antara dua ni saja. Alhamdulillah, kemudian astaghfirullah, minta Allah beri kita sabar. Sebab apa bila kita diberi ujian lalu kita pun istighfar? Sebab apa? Mungkin ujian itu adalah signal daripada Allah. Allah nak beritahu Allah sedang gugurkan dosa kita. Apa pun ujian, cepat-cepatlah istighfar. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Contohlah, saya pun selalu juga bila tengok live kan, lepas tu tertengok komen. Kadang tak nak tengok komen, biasa dekat YouTube. Ada tajuk yang tak kena contohnya kan, ataupun saya tersilap menyampaikan ilmu. Banyak salah saya menyampaikan ilmu. Lalu kita tengok kat bawah tu ramai orang maki hamun. Ramailah orang maki hamun, macam-macam juga saya kena maki. Orang cakap Yahudi pun ada juga. Apa-apalah adalah maki hamun tu kan. Bila baca, alamak sedih lah pula. Lepas tu kita ngadulah dekat suami kan. Bang, ya Allah sedihnya kenapa sampai hati dia cakap macam ni. Oh dia dengar sikit je ni, ceramah ni sejam sebenarnya, sejam setengah. Ini jawab soalan ni. Tapi orang kat tengah je jadi orang salah faham contoh kan. Ataupun apa-apalah kan, saya tersilap dan sebagainya. Suami ingatkan satu perkara. Istighfarlah banyak-banyak. Hati kotor tu dia kata. Bukan dia kata hati kotor yang maki hamun tu. Dia kata saya hati kotor. Kalaulah tak rasional kan, habis suami pun kena juga kan. Sampai hati awak cakap macam tu. Suka hati cakap hati kita kotor, tiba-tiba nak rasa hati bersih. Saya tanya kenapa pula? Kita kan masa tu dah sedih. Kata istighfar banyak-banyak, hati kotor. Kalau hati bersih, boleh mudah terima ujian Allah. Kalau hati kuat, hati teguh, mudah terima ujian Allah. Hati kita ni mudah sangat kotor. Penyakit riak mudah sangat, ujub mudah sangat, takabur mudah sangat, sangka buruk mudah sangat. Hati kita ni. Dan nak delete, nak gugurkan hati yang kotor ini banyakkan istighfar. Memang pun lepas tu saya terduduk, saya kata ya Allah betul lah. Maksudnya sebelum itu kan, kalau ibu-ibu, kalau kita melazimi istighfar contohnya 1000 kali sehari, kita buat konsisten seminggu, contoh astagfirullah, mesti nak target 1000 kali contoh, ataupun 500 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah. 2 hari makin tenang, 3 hari makin tenang sampai ketika datang ujian Allah, boleh relax. Subhanallah, boleh tenang. Yang membezakan bukan saiz ujian, yang membezakan adalah saiz hati kita. Hati kita makin lapang, makin besar, makin kuat, ujian masuk, Masya Allah kita boleh terima, tak mudah goyah. Selalu saya bagi perumpamaan, umpama macam ni lah air ni kan. Kita masukkan batu yang kecil, halus. Kita masuk. Dia bergoyang tak? Bergoyang. Maksudnya sikit banyak bergoyang lah. Sebab air sikit, nampak lah, pop, memang goyang lah dia. Bayangkan saiz yang sama, tapi kita baling masuk ke dalam laut. Apa berlaku? Terkesan tak air laut? Sebab besar. Jadi saiz ujian Allah sama, tapi beza adalah siapa yang menerima ujian tersebut. Sebab itu bila kita tengok ada orang, ya Allah, kau ni macam tak ada masalah, senyum je memanjang. Saya memang dilahirkan sebagai penyenyum. Oh, dijawab macam tu kan. Senyum je. Ada masalah, tak ada masalah, senyum saja, Masya Allah. Tapi sebenarnya jiwanya, Rabbi syrahli, ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, permudahkanlah urusanku untuk menerima ujian Allah ni. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan ya Allah bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku agar mereka faham apa yang aku nak sampaikan, supaya orang yang dengar tak salah faham. Okey. Jadi maksud taubat, kita nak pergi kepada hakikat taubat. Taubat ialah kembali kepada Allah daripada dosa, kembali kepada Allah sahaja atau kembali mentaati selepas melakukan dosa, atau memberi maksud kembali daripada dosa. Masya-Allah. Nak sambung cerita pasal syaitan tadi tu. Syaitan ni dia dah kenal lah kita ni daripada kecil sampai tua. Sekarang ni memang dia duduk dengan kita lah. Dia nak juga usik kita macam mana pun. Cerita panjang, syaitan nak supaya kita buat sesuatu yang maksiat, sesuatu dosa. Kadang dia usaha tu bertahun-tahun baru berjaya. Kadang dia usaha berbulan-bulan baru berjaya. Masya Allah. Contoh macam ni ibu-ibu sekalian.
Asalnya dulu keluar telefon, makcik-makcik sekalian, tengok orang muda pakai telefon, makcik tengok macam mana? Pandang sini, betul kan? Ya Allah, orang muda dengan telefon. Masa tu makcik-makcik tak ada telefon lagi. Masa tu banyak pegang Al-Quran. Masya Allah, subhanallah. Lepas tu tengok orang muda main telefon, pegang telefon, main game. Ya Allah, Astaghfirullahaladzim, buang masa. Berbulu mata tengok dengan telefon je. Pergi makan kedai makan pun sama. Berbulu mata tengok. Ish, apalah budak muda sekarang. Lepas tu anak pun kata, mak, nak belikan telefon untuk mak ya. Mudah sikit nak hubung. Mak tak nak, buang masa. Mak tak nak telefon ni buang masa. Mak nak banyakkan masa mengaji Al-Quran. Mak nak banyakkan masa sekian-sekian. Mengarut. Ada kawan mak tu mengumpat pula. Ish, tak nak. Lepas tu mak ni rajinlah pergi kuliah kan. Pergi kuliah, pergi ceramah. Tengok orang duk selfie. Ish, teringinlah pula. Ada telefon boleh selfie dengan ustazah. Okey, lepas tu setujulah nak beli telefon. Beli yang Apple ya. Tak yang Apple lah. Mak nak yang Anggo je. Kan? Sebab Apple filter dia tak lawa telefon Apple. Betul tak? Dia tak lawa sangat gambar dia. Yang mahal sangat mungkin lawa lah. Tapi kalau yang Oppo ke, yang Huawei ke, yang banyak filter tu lawa. Mak nak yang tu. Mak tak nak internet ni. Mak nak selfie je. Mak tak nak lara semua ni. Dia berperingkat-peringkat tu. Berperingkat-peringkat. Mesej je mak. Mak tak nak WhatsApp ni. Tak nak nanti tak berasap dapur mak nanti. Okey, lama. Lepas tu duk bayar top up, duk bayar mesej tu apa semua. Mak, free je mak. WhatsApp senang. Mak nanti boleh dengar ceramah melalui WhatsApp. Orang share banyak ceramah. Mak tekan je. Ni, mudah mak. Okeylah mak setujulah. WhatsApp je. Facebook mak tak nak. Lepas tu kawan-kawan bila jumpa, ni tengok saya update gambar ni kita pergi kuliah hari tu Oh, saya tak tahu, saya tak ada Facebook. Tumpanglah tengok Facebook kau. Oh, kau update gambar saya. Oh, ada orang komen, seronoklah pula. Daftarkan mak Facebook. Dulu pandang sini, nampak tak? Syaitan tu sikit sampailah, Masya Allah. Bukan orang muda, orang tua pun banyak pegang telefon daripada Al-Quran. Banyak pegang telefon daripada pegang suami dia. Banyak pegang telefon daripada memegang benda-benda yang baik, buat kerja rumah dan sebagainya. Sebab lekodik telefon ni. Mata pun banyak baca telefon daripada baca Al-Quran. Nampak tak tipu daya? Lalu kita pun satu hari kita cakap, bang saya ni ya Allah, patutnya makin tua makin banyak baca Quran. Sekarang dulu boleh baca 2 jam sehari. Sekarang dah setengah jam sehari je sebab banyak baca telefon. Bang saya bertaubatlah bang, saya insaflah. Ginilah, saya nak awak pegang telefon ni sehari, satu pagi, tengah hari baru bagi kat saya. Agak-agak boleh buat tak ibu-ibu sekalian? Menggeletar tu kan jadi ketagih. Ya bang, bagi 1 minit je saya nak tengok kod, ada mesej penting lah. Saya ada order kuih talam, saya cuma nak tahu pukul berapa. Ada je alasan tu. Gelak tu yelah tu. Boleh tak kita kawal, cuba setengah jam contohnya, daripada waktu duha sampai zuhur contohlah, kita off. Kita cuba. Hari ini ramai orang dikawal oleh telefon, bukan dia kawal telefon. Kata off, pagi tu zikir, baca Quran, hafal hadis Nabi dan sebagainya, Masya Allah. Antara kelebihan hafal hadis Nabi nanti saya sebut. Nanti kita nak, bila nak add pahala tu nanti. Allahu Akbar. Jadi bila kita nak sebutkan tentang pasal telefon, bukan saya kata telefon ni terus kita kata berdosa lara apa, tapi atas kita lah. Nak ceritanya bila kita berjaya mengawal, syaitan dah usaha kita ni bertahun supaya kita beli telefon. Makan bulan pula untuk supaya kita ada WhatsApp, ada Facebook. Tiba-tiba kita bertaubat, tiba-tiba kita istighfar, tiba-tiba kita boleh kawal, dia melepek. Alamak, makcik ni dah dengar ceramah lah pula pasal telefon. Maksudnya usaha keras dia bertahun dan berbulan itu hanya boleh dihancurkan sekelip mata apabila hati kita mula dapat petunjuk ataupun hidayah. Lalu kita buat keputusan setiap hari ada 5 jam, 6 jam tanpa telefon off adalah masa untuk Allah. Masa aku dengan Al-Quran, nak baca sirah, nak baca hadis Nabi. Lalu syaitan kata, ya Allah, fail aku. Dah usaha keras makcik ni.
Contoh, berapa lama masa nak diambil oleh jin, syaitan, iblis ni untuk merosakkan seorang wanita yang baik akhirnya melakukan zina. Wanita yang baik, asalnya tak berhubung, tak kenal mana-mana lelaki. Tetapi mula dia ada WhatsApp, mula dia ada Facebook. Pada awalnya dia tak update pun muka dia. Tapi lama-lama kawan tag dia, muka dia pun naik. Dah mula-mula orang tag, lama-lama dah biasa dia sendiri upload. Dah lama ada pula lelaki masuk PM dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim. Warak tu masuk tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berkongsi satu sabda Nabi SAW. Dapat mesej macam ni cair tak? Cair, Masya Allah. Padahal dia copy paste je. Sekiranya diizinkan oleh Allah dan Rasulullah, ayat tu dan diredai oleh Allah, saya berhasrat untuk kenal dengan anti. Anti. Tidak lain tidak bukan hanya untuk sama-sama mencari redha Allah. Saya nak bagi tahu dah ramai remaja kita tertipu dengan kalimah-kalimah Islamik seperti ini, lalu akhirnya berakhir dengan zina. Berakhir dengan zina. Ramai buat pengakuan dengan saya, ramai. Sebab memanglah rasa Masya Allah ini cinta lillah ni, tiljannah ni. Kemudian gini-gini, mana dia pun sambung lagi. Esok, lusa sambung lagi ayat-ayat ni. Manakan boleh kalau kita nak sama-sama mencari redha Allah tanpa kita ta'aruf. Saling berkenalan lah pula, dah kenal, mula-mula serius, lepas tu dah tukar emoji, mula senyum, kemudian mata dah ada love pula. Tipu daya. Mula-mula rasa biasa, lama-lama ternanti-nanti mana mesej dia tak masuk. Alamak, kenapa ni? Berdoa pada Allah, ya Allah, sampaikanlah rinduku padanya, ya Allah. Macam tu pula. Lepas tu tiba-tiba naik, kebetulan naik. Ya Allah, kau makbulkan doaku. Memang mungkin ini jodohku. Mesej lagi, tanya khabar gitu gini. Ya Allah, cantiklah awak, saya tak pernah tengok wanita secantik awak. Mana ada, saya biasa je lah. Tak, bagi saya awak luar biasa. Masya Allah, subhanallah, lama-lama sampai peringkat jumpa, sampai peringkat boleh pegang tangan, sampai peringkat dating dan sebagainya. Ada seorang ibu ni, dia bagi tahu, Ustazah, subhanallah, sebelum ni saya tak fikir nak check mesej anak saya. Sebab anak saya ni pakai tudung labuh, sekolah agama, sekolah Arab, baca Quran bagus, solat jaga, dia seorang anak yang baik, Ustazah. Jadi saya tak terfikir langsung nak check telefon. Tapi dia ada terkait dia dengan ceramah saya tentang bahana telefon pada remaja. Ibu bapa wajib cek telefon anak-anak walaupun nampak sebaik mana pun. Dia kata hari yang dia cek hari yang sangat tepat. Sebab apa dia bagi tahu saya, esok ada kelas tambahan macam tu lah. Tetapi rupanya mesej yang saya baca, dia dah deal dengan lelaki untuk check in hotel. Untuk check in hotel. Ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, nak check in hotel hari ni tak perlu bermalam ya. Ada hotel-hotel bajet yang murah, boleh check in untuk bayaran 1 jam. Untuk bayaran 2 jam. Nak berapa jam? 3 jam. By jam pun ada. Untuk sekadar melakukan aktiviti zina. Na'udzubillah min zalik. Yang lelaki mungkin pujuk. Kejap je, saya nak borak-borak je tapi nak privacy. Saya tak akan sentuh awak sikit pun. Sebab saya tahu hadis Nabi, sentuh perempuan ini ibarat menyentuh api. Maksudnya akan dibakar api neraka dan sebagainya. Pujuk-pujuk, saya cuma nak borak, nak kenal lebih lanjut. Tapi bila dalam satu bilik lelaki dan perempuan, apa yang ada di antara mereka? Syaitan. Masya Allah. Akhirnya terlibat dengan zina. Tetapi dia cuba, wanita yang baik, yang salihah, yang dia dijaga sekian lama oleh ibu ayah ni, akhirnya melakukan zina. Syaitan pun hore, berjaya. Berjaya mengalahkan, berjaya menghancurkan. 2 orang ni, lelaki dan perempuan ni. Lalu perempuan ini rasa bersalah, rasa berdosa. Malam itu dia bangun malam, lalu dia bertaubat nasuha dengan Allah. Dia terus putuskan berhubung dengan lelaki itu, semua dia blok. Dia tahu dia dah buat salah. Usaha keras syaitan bertahun dan berbulan ini hanya boleh dihancurkan sekelip mata dengan taubat dan juga istighfar. Yang kedua, minta maaf. Contohlah kan, ni buat bergaduh suami isteri ni. Syaitan buat panas ni. Suami bukan salah besar sangat, tapi isteri bebe sampai bingit suara suami ni. Telinga suami, cair tak telinga suami ni. Bebe. Padahal pasal apa? Pasal stoken je. Tinggal bergulung. Awak ni bila nak berubah?
Umur dah macam ni tak nak berubah lagi, stoken ni bergulung ni. Kan senang awak kebah-kebah, awak sangkut, susah sangat ke nak buat. Daripada dulu kahwin sampai sekarang macam ni lah. Habis dia sebut macam tu. Padahal semalam suami dia elok gantung. Tapi sebab hari ni kebetulan dia pula tengah panas hati, lapar pula tu. Kan apa-apalah berlaku, menambahkan lagi. Kan boleh bergaduh besar, betul kan? Boleh gaduh besar. Suami pun dah geram pas sekali. Contohlah. Barulah tenganga isi tu. Tenganga kan. Menambah pula nak marah, merajuk apa semua. Masya Allah, contohlah. Ini sekarang berlaku dosa antara manusia dengan manusia ni. Sebab menyakiti hati sesama manusia ni. Dua-dua ada salah sekarang. Betul tak? Yang punca dan yang marah berlebihan juga buat salah. Dua-dua salah. Lepas tu kena penampar pula, salah lain pula. Jadi syaitan hore dua orang ni, makcik pakcik, namanya Hajah dengan Haji sama belaka. Okey, hore lah syaitan ni kan. Gembiralah dia. Tetapi tiba-tiba dua orang ni saling bermaafan. Bang, saya minta maaf lah ya bang. Yalah, saya pun minta maaf juga. Sedap tak penampar tadi? Saya minta maaf juga. Sama-sama minta maaf, Masya Allah. Syaitan pun kecewa, ya Allah, susah payah buat dia orang bergaduh. Dengan minta maaf, habis usaha syaitan. Maksudnya dua perkara yang boleh mengecewakan syaitan. Jadi semalam ada tak kita kecewakan syaitan? Dan sentiasalah kita setiap hari berusaha untuk kecewakan syaitan. Dengan dua perkara, taubat dan juga maaf. Maaf bila dosa sesama manusia, taubat bila dosa kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Okey, seterusnya kita tengok. Ni dia sebut ni, menurut Kamus Dewan, taubat ialah sesal akan dosa, perbuatan jahat dan lain, dan berazam tidak akan buat dosa jahat lagi, berasa tidak senang, rasa kesal telah melakukan dosa, berazam dan sebagainya. Okey. Sebagaimana apa hukum bertaubat? Hukum bertaubat adalah wajib. Hukum dilik dosa adalah wajib. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 31, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Sadaqallahul azim. Yang bermaksud dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya. Ini adalah perintah wajib kepada orang yang beriman. Antara ciri-cirinya adalah suka bertaubat kepada Allah. Antara kaedah yang mudah, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Dan kita tahu ada satu Sayyidul Istighfar. Hari ni dah baca belum Sayyidul Istighfar? Ada yang baca, ada yang tak. Tapi saya rasa lebih ramai terlupa nak baca Sayyidul Istighfar. Kita baca sama-sama boleh? Sayyidul Istighfar ini adalah satu hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi, dan sekiranya dia meninggal dunia sebelum waktu malam, maka dia dicatat baginya bakal penghuni syurga Allah. Dan barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu malam, lalu meninggal dunia sebelum waktu pagi, maka dicatat baginya bakal penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi hadis ini perlu difahami dengan maksud yang mendalam. Bukan semudah itu. Contohlah kan, pagi dia pun baca Sayyidul Istighfar, kemudian dia pun keluar pergi kerja dan keadaan tak menutup aurat. Kemudian dia pergilah pasar, lepas tu dia ngumpat. Bukannya semudah itu. Bila dia keluar dalam keadaan melakukan maksiat, dia kata tak apa, apa-apa berlaku, insya-Allah ahli syurga sebab dah baca Sayyidul Istighfar pagi tadi. Kemudian malam pula, dia tak taubat tak apa, ada buat dosa pun tak minta ampun dengan Allah, dia pun baca Sayyidul Istighfar, dia kata apa-apa berlaku, kalau dan meninggal insya-Allah syurga. Ini fahaman yang cetek terhadap hadis ini. Sebab apa? Orang yang istiqamah dengan Sayyidul Istighfar, baca pagi, baca petang ataupun malam, akhirnya dia akan menjadi orang yang cuba berusaha meninggalkan segala larangan Allah. Itu kesan dia. Kesan Sayyidul Istighfar, bila baca selalu faham maksud, akhirnya hati kita semakin digugurkan Allah dosa, akhirnya masuklah cahaya, lalu kita nak mengubah diri kita. Bukannya semudah itu, baca je dijamin syurga. Allahu Akbar, sebab syurga Allah itu sangat mahal. Okey, sama-sama kita baca Sayyidul Istighfar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat-kuat ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Itulah Sayyidul Istighfar. Ibu-ibu sekalian boleh cari dalam Al-Ma'surat, ada terkandung di dalamnya Sayyidul Istighfar. Kenapa nama Al-Ma'surat? Al-Ma'surat ini adalah himpunan doa-doa, zikir-zikir yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah yang dimasukkan dengan maksur? Yang telah ditashihkan, ada hadis yang sahih, ada hadis yang jelas tentang amalan yang dihimpunkan dalam Al-Ma'surat. Daripada awal ayat-ayat tu semua ada fadilah, ada hadis Nabi menceritakan tentang kelebihan ayat-ayat yang dihimpunkan dalam bacaan Ma'surat. Kemudian kan ada doa-doa sehinggalah ada Sayyidul Istighfar. Jadi siapa yang nak betul-betul menyediakan dirinya nak balik jumpa Allah, nak mati husnul khatimah, nak meninggal dalam keadaan yang baik, beramallah, istiqamalah dengan Al-Ma'surat ni, baca pagi dan petang. Ada kata, Ustazah, saya baca Al-Ma'surat ni yang surah saja. Silakan. Dia ada kubra, dia ada surah, betul kan? Baca yang surah saja. Lepas tu dia tanya lagi, Ustazah aci tak? Saya nak baca semua sekali saja. Sebab kalau kita tengok surah tu, ada ayat-ayat tertentu ulang 3 kali. Jadi kita rasa macam lama, nak ulang sekali saja. Silakan. Jadi bila silakan tu memang ambil yang paling sikit tu lah. Betul tak? Memang ambil yang sikit tu lah. Ambil yang sekali saja dan ambil surah. Daripada tak buat langsung. Tetapi alangkah baik, alangkah indahnya kalau guru saya kata, Ustazah wajib baca yang kubra. Kalau betul-betul nak dinding diri, kalau betul-betul nak teguhkan hati, kalau betul-betul nak kuat fikiran, nak kesihatan yang kuat untuk berdakwah, untuk selamat daripada fitnah, Ustazah kena beramal dengan kubra. Bukan kata surah tu tak kuat, tapi nak lebih kuat lagi. Kita kalau diberi pilihan, makcik-makcik saya nak bagi duit ni, makcik nak 1,000 ke nak 10,000? Nak 1,000 ke nak 10,000? 10, takkan nak yang sikit. Itulah kita kalau bahagian dunia nak yang banyak-banyak. Tapi kenapa bahagian akhirat kita milih yang sikit? Kalaulah kan Tok Guru kata istighfar lah banyak-banyak, kita kan suka tanya berapa banyak Ustaz? Istighfar lah 1,000. Ui banyaknya, kurang sikit. Bolehlah 500. Kurang lagi boleh tak? Dia pun senyap, Tok Guru ni senyap kan. Okey, istighfar ni macam ni lah. Bolehlah kalau nak buat 7 kali ke, 10 kali ke, 40 kali ke, 70 kali ke, 100 kali ke, 500 kali ke, 1,000 kali. Kalau macam tu saya ambil yang 7 kali lah ya. Kita cenderung memilih yang sikit. Subhanallah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, para jemaah sekalian, Masya Allah, banyak yang kita sedang himpun di dunia sekarang ni, banyak. Harta sangat banyak. Agak-agak di akhirat kelak, apakah yang boleh membantu kita? Dengan harta yang kita ada, dengan pakaian yang kita ada, agak-agaklah di padang mahsyar ataupun dalam kubur besok, apakah yang boleh membantu hidup kita? Dengan apa yang Allah berikan, kereta kita, rumah, anak-anak, apa yang boleh bantu kita? Kereta memang tak boleh bawa dalam kubur, walaupun suka macam mana pun, tapi manfaat daripada kereta boleh bawa masuk dalam kubur. Kita bawa kereta tu cari rizki, bawa kereta tu menuju masjid, bawa kereta tu pergi majlis ilmu. Manfaat, barakah tu boleh bawa dalam kubur. Hidup kita semua sia-sia kecuali apa yang ada barakah padanya. Makan sia-sia kalau tak ada barakah. Macam mana nak ada barakah? Baca doa, terus barakah. Makan pula seadanya, jangan lebih-lebih sangat. Makan pula benda yang sihat, terus ada barakah. Yang makan tu diberi pahala, makanlah, dapat pahala. Rumah tak ada barakah, sia-sia. Walaupun berhabis duit banyak untuk hias rumah, cantik rumah, tapi tak ada barakah. Tak dibacakan ayat Al-Quran, tak solat dalam rumah tu dan sebagainya, maka rumah itu sia-sia, jadi beban yang berat untuk dihisap. Pakaian, kalau barakah, pakaian itu mesti menepati syarak, menutup aurat. Tapi kalau pakaian itu tidak menepati syarak, maka jadi beban yang berat untuk dihisap terhadap dosa. Maka sepanjang kita beli pakaian, beli tudung, niat untuk menutup aurat, Masya Allah, maka pakaian itu sepanjang kita pakai dapat pahala. Pakaian itu diberi pahala, kita beli, ada barakah, Masya Allah. Apapun carilah barakah. Suami yang barakah, isteri yang barakah, anak yang barakah.
Ada ibu ayah dia hantar anak dia pergi tahfiz. Saya nak sebut ya, kita pun terlibat dengan tahfiz. Saya tahfiz Darul Ulum. Bila saya jumpa dengan guru-guru tahfiz, guru-guru ustaz-ustaz, ustazah tahfiz, dia kata hari ini hantar anak dekat tahfiz ni dah jadi trend. Betul tak tidak? Jadi trend. Semua orang nak hantar anak tahfiz. Semua orang ni. Kemudian bagi pandangan mata saya sendiri ya, di depan mata saya sendiri. Bila saya tengok perhati ibu bapa yang hantar anak dekat tahfiz, contoh hari Minggu balik lepas Sumayya hantar. Ibu bapa yang hantar ni ada bapaknya merokok. Hantar anak tahfiz ni. Mak yang hantar pula pakai seksi. Sebenarnya pasal aurat, Islam ini satu agama yang dinamik, yang fleksibel. Maksud dia ialah kita ni agama Islam kita, bab pakaian ni, contoh bab pakaian je saya sentuh. Maksud dinamik, berubah macam mana pun alam ni, berubah macam mana fashion, subhanallah, Islam satu agama yang menetapkan dasar pakaian yang sesuai untuk semua fashion. Nak pakai keluarlah tudung macam mana pun, tetapi ikut syarat. Iaitu kalau kita tutup aurat perempuan boleh nampak dua je bentuk badan kita. Dua saja. Bentuk kepala memang tak boleh lagi lah nampak. Dan juga bentuk bahu. Kan nampak bahu tu. Tapi yang lain tak boleh nampak bentuk. Bahagian lain mesti kita kena tanya suami belum keluar. Bang ada nampak tak belakang? Kadang depan dah elok tapi belakang melekat. Nampak bentuk. Suami pun kata, "Ui awak dah lebar dah macam mesin basuh, tukar." Contohlah. Maksudnya dulu awak lain. Awak macam tiang elektrik, sekarang dah lebar sikit. Tak ada masalah awak lebar tu kan. Saya juga yang bagi awak makan. Contohlah kan. Jadi bang macam mana? Jom pergi beli baju baru. Baju yang longgar sedang-sedang. Masya Allah. Jadi ni suami yang bertanggungjawab. Suami yang beriman. Dia jaga aurat isteri dia. Sebab masalah orang perempuan ada bahagian tertentu akan menonjol. Betul kan? Dan kadang tak ada suami tanyakan kawan. Tanyalah kawan-kawan. Nampak tak? Sebenarnya kita boleh rasa. Kalau nampak nak melekat apa semua boleh rasa. Jadi yang dua atas tu tak boleh lari daripada nampak bentuk. Tapi yang lain cuba sedaya upaya supaya tak nampak. Nak pakai fashion macam mana? Terpulang. Tapi syaratnya fashion itu jangan pelik sangat daripada orang lain. Ini saya tengok semua biasa-biasa je ni. Tak ada yang menarik lah. Bukan, memanglah cantik. Tapi bukanlah macam orang kata obvious. Betul tak sebutan tu? Sebaik betul. Okey. Istilah tabarruj dia berkait dengan satu banyak definisi maksud tabarruj. Antaranya dia berkait dengan satu bintang yang cantik namanya buruj. Bintang buruj ni cantik. Bila dia keluar tenggelam bintang yang lain. Kalau contoh di kalangan kita ni semua normal, tudung normal, tiba-tiba ada yang pakai pelik sikit, turban contohnya. Saya bukan kutuk turban ya. Saya bukan mengata turban ni yang kecil hati pula. Kan ada pakai turban pula. Saya bukan niat untuk ejek ke apa kan. Tapi kalau ada seorang nak pakai turban, faham tak turban? Kan sebut turban. Turban. Alamak. Alah, benda tu kan hak masing-masing nak sebut macam mana, betul tak? Eja dia Turban, betul tak? Saya baca turban, rupanya Turban. Alah, subhanallah. Tak apalah, turban ya, turban. Saya nak test lah tu. Maksudnya otak-otak masih berhubung lah ya, ibu-ibu sekalian. Okey, turban. Masya Allah, turban. Baiklah, dah lah live kan, malu besar-besaran. Okey, turban. Contohlah, bila dia pakai, dia seorang nampak pelik, mata akan tertumpu, betul tak? Kita ni asyik rasa tak nak tengok, tapi pandang juga. Lepas tu tersirat dalam hati tu, berat tak sebenarnya? Macam tu. Lama-lama rasa nak tengok lagi. Macam mana boleh melekat? Terfikir. Kalau laju tercabut tak? Berat tak? Macam-macam lah sebab lain daripada orang lain. Kalau semua hitam, tiba-tiba ada yang pakai warna putih, lain daripada yang lain juga. Semua putih, tiba-tiba ada seorang hitam, lain daripada yang lain juga. Bayangkan kalau kita pergi negara Arab, tiba-tiba ada orang Arab pakai baju kurung, pelik tak? Menarik perhatian tak? Menarik. Maksudnya, bila pelik daripada orang lain, menarik perhatian, itu termasuk dalam bab tabarruj. Walaupun kita pakai baju kurung, tak pelik. Normal, sebab ini pakaian kita. Tapi bila orang dia pakai baju kurung, jadi menarik perhatian lelaki untuk memandang. Jadi bukan semestinya istilah tabarruj itu luas maksud dia. Antaranya adalah solekan. Kita solek tempek, tiba-tiba warna purple, pelik tak?
Tiba-tiba mata tu sekian-sekian. Pakai semua itu, kita subhanallah ibu-ibu sekalian, ada yang ustazah saya kena pakai celak sikit, kalau tak mata saya macam lebam sangat, nampak macam tak ni. Makcik boleh pakai tapi pakai macam tak pakai. Habis tu buat apa saya pakai ustazah? Habis tu buat apa makcik pakai untuk orang nampak? Nampak tak niat? Minta maaf ya, minta maaf. Niat kita pakai untuk apa? Kalau untuk kesihatan pakai nipis saja. Kalau betul untuk kesihatan, makcik pakai dalam rumah masa nak tidur. Masa tu, masa untuk terangkan mata dan sebagainya. Hari ini bukan sakat, mula-mula pakai yang ni dulu, dah terbiasa warna-warna pula. Bila kelip kita pula tengok, tunggu dia kelip je ni. Okey, merah. Macam ada lagi, tunggu kelip lagi. Oh, ada hijau sikit. Masya Allah. Letak pula ni bulu mata nak bagi panjang, betul tak? Lepas tu tempel macam-macam warna dekat kulit. Masya Allah. Ada kata ustazah boleh tak saya pakai gincu? Sudah. Ini semua dalam bab delik dosa ya, tajuk yang sama. Subhanallah memang berat nak sebut. Mulalah masing-masing. Duk jilat-jilat bibir masing-masing. Ada orang jumpa saya kan dia tak buka bibir dia. Ustazah. Ibu-ibu sekalian, ada yang pakai sebab kering, silakan. Pakai kita panggil apa? Lip gloss. Dulu lip gloss ni dia betul-betul melembabkan, tapi sekarang ada banyak warna. Dia sama macam pakai gincu. Okey, ustazah muka saya pucat, kalau saya tak ni orang selalu tanya, sakit ke? Memang ada yang macam tu. Tak sihat ke, demam ke? Sebab bibir saya dah gelap, maksudnya mungkin kesan masa muda dulu jadi pucat. Boleh ke pakai? Pakai macam tak pakai lagi. Maksudnya sekadar warna yang asli. Warna bibir, memang warna bibir. Kalau jawapan saya yang jujur dalam hati ni, tapi nak keluar dah ni, nak keluar ni, tak boleh pakai. Jangan pakai. Sebaiknya tak pakai. Itu dari hati tapi terkeluar, masuk balik dalam hati. Dan ayat yang maksudnya ayat yang kita nak orang kata berlapik sikit, pakailah. Boleh pakai. Niat apa? Tujuan apa? Allah tahu niat kita. Nak menarik perhatian ke? Nak nampak seksi ke? Nak nampak cantik ke apa ke? Wallahualam. Kemudian buat pakai tu misi yang tak najis, misi yang suci. Kemudian yang ketiga, jangan pakai sampai orang perasan. Maksudnya sekadar warna, dia ada warna natural, betul tak? Tapi minta maaf, kadang saya tengok makcik-makcik, ajar-ajar orang dah tua 50-60, merah menyala. Saya kan makan depan dia kan, jadi tertarik, nak tengok mata tapi tertarik. Saya fikir kalau saya tertarik, macam mana lelaki tengok? Macam mana lelaki tengok? Jadi para wanita sekalian, dunia sentiasa berubah. Ajakan, bisikan, daya tarik terhadap dunia sangat kuat. Siapa yang banyak tertarik dengan dunia, dia sangat berat untuk tertarik ke akhirat. Tetapi bila kita mula nak meninggalkan benda ni, mula nak meninggalkan, dengan kita melepaskan perasaan kita, nak dilihat cantik, nak dilihat indah dan sebagainya, Masya Allah, akhirnya kita mengejar Allah memuji kita, biarlah kita cantik dan indah di hadapan Allah. Saya pernah ditanya oleh orang Mak Saleh kan, sebab dulu pernah duduk negara Mak Saleh kan. Adalah berapa tahun duduk sebab suami saya sambung belajar. Bawa anak-anak kat Australia. Bila nak bayar kan, kadang-kadang Mak Saleh tanya, kenapa awak pakai macam ni? Kita kata ni pakaian kami lah orang Islam. Kenapa ada orang Muslim tapi tak pakai macam kamu? Soalan-soalan macam tu kan. Dia bukan nak ejek, dia nak tahu. Tapi ada satu ketika bila dia tanya, saya subhanallah, bila dia sebut macam ni, agama kamu mengongkong kamu. Macam saya free. Saya nak pakai apa, saya pakai. Kenapa Islam sampai bab pakaian pun dia nak kontrol? Kenapa nak kongkong? Nak jawab apa? Ittaqullah. Orang bukan Islam ni, Masya Allah. Masa tu saya kata, awak memang up to date, awak ikut fashion. Ini ibu-ibu, anak sekolah sama sekolah kan. Jadi kita selalu borak dengan ibu-ibu, boleh borak lama orang bukan Islam. Masa tu pandai cakap lah Mak Saleh sikit-sikit. Tapi dah lama tak cakap kan. Tak tunjuk je sebenarnya. Kalau tunjuk memang orang tak faham sebab aras tinggi sangat bahasa tu. Grammar lintang pukang. Okey. Lepas tu saya kata, awak ikut fashion, yes. Lepas tu dia 4 musim kan. Musim bunga lain, musim ni lain, musim panas lain, semua lain. Lepas tu saya kata, pakaian saya sebenarnya bukan mengongkong saya, tetapi pakaian saya membebaskan saya.
Apa maksud awak? Pakaian awak membebaskan awak? Saya rasa macam awak terkongkong. Pakaian saya membebaskan diri saya daripada pandangan manusia. Dan erti merdeka yang sebenar adalah apabila kita berjaya melepaskan daripada pandangan, penghargaan, pujian manusia menuju hanya kepada pandangan dan pujian Allah. Siapa yang boleh sampai pada tahap ini erti merdeka yang sebenar. Dia tak kejar dah pujian manusia, dia kejar pujian Allah. Suami tak puji pun is okay. Buat kerja kenduri susah payah, orang tak puji pun, orang tak pandang pun, is okay. Sebab dia tahu Allah yang syakur, yang maha menghargai. Dia pakai macam mana pun, orang kata ni kenapa pakai macam ni, is okay, relax je dia. Sebab apa? Dia tak fikir pun apa orang tengok. Tapi orang yang fikir apa orang tengok, dia nak keluar rumah sangat payah. Nak keluar, semalam dah pakai lah warna ni bang, saya masuk tukar kejap. Nanti orang kata saya pakai tudung yang sama. Sebab saya selalu orang kata, Ustazah asyik pakai tudung sama je. Kan pasal tak? Saya ada 3 warna tudung ni ya. Memang saya suka warna ni dan tudung ni. Saya beli 3 yang sama. Apa salahnya? Kita tak terikat pun dengan pandangan manusia. Lepas tu warna coklat satu, ada 3 juga. Kalau orang tak faham, Ustazah tak basuh ke daripada 2 hari pakai warna yang sama? Saya tengok kan Mak Saleh, nama dia Bill Gates. Bukan Bill Gates ke? Yang ada seorang lagi, wallahualam, baju dia kan semua brown, warna kelabu je belaka. Baju t-shirt kelabu kebanyakannya 2 warna je, kelabu putih ataupun hitam. Kelabu hitam dengan seluar warna sama. Memang wardrobe dia semua baju warna tu je. Kemudian seluar pun sama. Sebab apa dia kata? Saya tidak mahu buang masa untuk fikir nak pakai baju apa, seluar apa. Sebab masa saya sangat berharga untuk perkara yang lain. Kita buka, bang, tak ada tudung lah bang. Suami pun nampak, dah tu awak belek apa tu? Kan belek tudung tu kan? Belek, tak ada tudung lah bang, tak tahu nak pakai yang mana. Bang, tak ada baju, tak tahu baju mana. Bang, beg, entahlah. Suami buka ni bukan beg semua ni. Kasut, bang, tak ada kasut yang selesa lah. Ya Allah, berjujur, berturut, semua itu akan dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Kita suka 2-3 warna. Warna pula, tengok warna yang sesuai untuk muslimah, yang bukan terlalu menarik perhatian, yang menyala-nyala sangat. Masya Allah. Semua itu, sebab itu Nabi sebut, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa. Pakaian takwa, yang mana bila kita pakai, meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah. Ibu-ibu perasan tak, ada pakaian yang kita pakai tudung je, bukan baju lagi, tudung. Bila kita pakai rasa solehah. Ada pula tudung kita pakai jalan pun rasa lain sikit, sebab ada macam-macam lah hiasan pada tudung. Baju pun sama. Betul tak saya cakap ni? Betul ya? Okey, betulkan saja, okey? Okey, contoh handbag pun sama. Ada hari tu kan, bawa handbag Kopile biasa je, yang dapat free pergi seminar. Bawa pun macam tu je kan, merendah diri je, insaf je bawa. Sekali bawa beg mahal, beg Coach, ataupun beg apa nama tu, yang mahal tu nama apa tu? LV. Okey, LV mahal juga, LV. Yang pelik sikit nama, Bijan. Bijan ke Bijan ke, okey, tak apalah, kuih Bijan kan. Okey, apa-apa yang mahal, cara jalan lain tak? Cara bawa tadi macam tu lah, cara kaki macam ni. Lagi orang tak tegur lagi tu. Dia sangat mempengaruhi cara jalan, cara berfikir, hati kita, dan cara cakap pun berbeza. Hari tu pakai gelap, maksudnya pakai ni dengan ni, cara jalan pun lain, sifat pun banyak. Wallahualam, pakaian sangat mempengaruhi kita ibu-ibu sekalian, Masya Allah. Sebab itu berhati-hati kita memilih. Ini subhanallah, saya tengok sekilasnya, alhamdulillah semua okey. Jangan pula nanti tak nak selfie, malu. Saya tak pernah memandang hina ataupun memandang rendah pada sesiapa. Siapa saya? Tak ada hak langsung kita nak mandang rendah kepada sesama manusia. Bahkan ada yang datang kuliah, Ustazah, saya baru start nak pakai tudung ya, dia gulung je. Tak apa, subhanallah. Kita terus cakap, saya sayang kamu kerana Allah. Ada yang baru nak belajar pakai singkat, Ustazah malulah saya masih singkat lagi. Saya bukan ceramah di sini saja kan. Bila pergi kepada agensi swasta, agensi kerajaan, ada yang dengar ni datang free hair dan sebagainya. Tetapi yang dianjurkan dalam Islam adalah kasih, sayang, mencintai betul-betul kerana Allah. Tak boleh kita ada rasa benci ataupun tak suka. Sebab apa? Kita tak tahu latar belakang keluarga dia.
Dia dibesarkan dengan keluarga yang macam mana? Yang boleh kita buat adalah mendoakan mereka supaya mereka kuat untuk terus berubah ke arah baik, insya-Allah. Masalah kita sekarang ni kadang baru je sebulan kita pakai stoken, tapi mata kita tu kan asyik duk tengok kaki orang. Tak pakai stoken lagi, bila nak berubah? Dia baru sebulan tu pakai tu. Dah tengok, asyik duk tengok kaki orang. Mungkinlah dia masih belum mampu untuk menutup aurat kaki dia, tapi dia pakai kasut sampai lutut. Tak pakai stoken tapi pakai kasut tinggi, tak nampak kaki, it's okay lah. Betul ke tidak? Lepas tu mungkinlah dia jalan, rumah dia dekat je, kita bersangka baiklah. Jadi dia tak bertembung dengan orang lelaki dah sepanjang perjalanan tu. Dan mungkin bila baju dia labur, jadi tutup bahagian kaki. Sebab itu dalam bab kita berubah ke arah kebaikan, jangan sekali-kali kita melihat keburukan orang lain. Takut berubah kita ke arah kebaikan, menambahkan buruknya hati kita, kita rasa lebih baik daripada orang lain. Yang kita boleh buat adalah mendoakannya. Dan kalau mampu lebih, kita menasihatinya. Masya Allah. Okey, lagi-lagi bab taubat, kembali kepada tajuk kita. Subhanallah. Firman Allah seterusnya, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhan kamu dari perbuatan syirik. Kemudian hendaklah kamu rujuk kembali taat kepadanya supaya ia memberi kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu. Dan di akhirat pula ia akan memberi kepada tiap-tiap seseorang yang mempunyai kelebihan dalam sebarang amal yang soleh akan pahala kelebihannya itu. Ibnu Katsir berkata maksud, okey saya tak terangkan tu. Syarat-syarat taubat. Yang pertama, menjauhi dan meninggalkan maksiat tersebut. Sama ada tengah buat maksiat tinggalkan ataupun belum buat menjauhi. Contoh maksiat yang sukar ditinggalkan oleh kaum wanita ialah maksiat mengumpat. Maksiat mengumpat. Walaupun ketika itu dia duduk dalam masjid, walaupun ketika itu dia pakai kain semayang, walaupun ketika itu pegang tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kawan sebelah pun duduk dekat, himpit. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah. Lama tak nampak? Ya, sebelum ni ada masalah sikit. Masalah apa? Tak adalah masalah apa. Kau janganlah tanya. Kalau kau tanya aku rasa sedih lah. Start tu. Alah, kita kan kawan, apa salahnya? Mana tahu saya boleh tolong. Ni cerita pasal menantu ni. Dah nak start ngumpat menantu. Baru balik cuti. Oh, menantu yang tu. Yang anak orang kaya tu lah. Contoh ya, saya bukan tuju siapa-siapa. Oh, yang anak orang kaya tu. Kenapa? Perangai tak berubah? Tak berubah lagi. Balik rumah goyang kaki. Pandai dia keluar. Bila time nak makan, dia muncul. Ui, dah start cerita. Masa sebelum nikah, seronok dapat menantu anak orang kaya. Habis heboh dekat orang. Saya bukan tuju siapa-siapa ya. Ini contoh saja. Tapi lepas tu, kekayaan itu hanya sekejap saja. Menggembirakan hati kita. Yang menggembirakan lama hati kita adalah akhlak, peribadi. Betul tak? Budi pekerti, itu yang kekal abadi. Walaupun dia tak ada apa-apa tapi akhlaknya baik, itulah yang membahagiakan. Kemudian datang ngumpat pasal menantu, bercakap pasal menantu, oh gini-gini, itulah gini-gini, sekian-sekian. Buka cerita. Seorang wanita, seorang isteri dilarang, tetap haram untuk bercakap tentang aib suami kepada anak, walaupun pada anak. Tiba telefon anak, telefon, mak apa khabar? Baik. Kenapa suara mak lain? Bapak engkau tu lah. Dah start cerita. Padahal masalah hari ni je, semalam bahagia. 3 hari bahagia, 4 hari bahagia. Tapi Allah uji sikit, kebetulan anak cerita, habis ungkit. Ayah kau kalau nak tahu, mak dah sabar sejak nikah lagi tau. Daripada awal nikah. Daripada hari pertama nikah, tahu tak ayah kau macam mana perangai dia? Boleh jadi saja. Buka aib cerita lama-lama. Bila kita buka aib tentang suami kita pada anak, apa akan berlaku pada anak? Hilang hormat pada seorang ayah. Sampai ketika mak ni asyik duk cerita, sampai peringkat dia boleh jadi dendam pada ayah. Dia pun telefon ayah. Ayah, kenapa buat kat mak macam tu? Ayah jangan buat macam tu kat mak lagi tau. Kita tak boleh lah mak sedih macam ni. Ayah ni mula jauh hati sejauh-jauhnya. Sebab apa? Dalam memori anak, dia ingat apa? Mak bagi makan, mak masak, mak basuh, mak gosok. Dalam memori dia tu. Tapi dia tak nampak ayah keluar pergi cari rezeki, dia tak nampak. Susah payah. Dan orang lelaki pula mulut dia bukan jenis bercerita. Bukan jenis mengungkit. Kitalah ibu-ibu menaikkan kedudukan suami kita seorang ayah di mata anak. Pergi jumpa ayah. Ayah tu banyak dulu. Ya Allah, banyak ayah kau korbankan.
ayah tu memang dia tak cakap gini. Supaya anak ini jadi anak yang baik. Jangan sampai jadi anak derhaka kepada seorang ayah. Hadis Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib manusia, Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang membuka aib manusia, Allah akan buka aibnya di dunia dan di akhirat, walaupun dia melakukan maksiat di dalam rumahnya. Maksudnya tempat yang tertutup. Berhati-hati kita. Dan paling susah kita nak jaga aib adalah aib orang yang terdekat. Betul ke tidak? Masya Allah. Sama-sama muhasabah. Jadi nak kena delete. Banyak dosa nak kena delete sebenarnya. Menjauhi dan meninggalkan maksiat. Maksiat sama ada kita jauh ataupun tengah buat lalu kita tinggalkan. Maksud menjauhi bila nampak suatu tempat ada buat maksiat, kita terus menjauhi. Dalam satu cerita kisah, seorang Nabi Allah tapi tak tahu namanya, dalam kitab Samudra Tasawuf diceritakan tentang seorang Nabi Allah yang dapat ilham wahyu daripada mimpi. Pernah dengar tak cerita ni ya? Tapi dalam beberapa ceramah saya ada sebut. Jadi saya nak ulang lagi sekali, boleh ya? Saya nak minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Pukul berapa ni nak habis? Sekarang pukul berapa? 10 suku. Jadi kita jadual habis pukul 11. Boleh tak ni 45 minit lagi? Boleh insya-Allah. Bismillah. Ada. Masya-Allah. Bu, apa tangan kanan ni? Banyak pegang apa? Banyak pegang telefon ke? Banyak pegang Al-Quran? Okay, angkat tinggi-tinggi nak tengok tangan kanan semua. Oh, semua ada tangan. Ada orang lahir tak ada tangan kan? Betul tak? Ya, ada. Siapa suruh letak? Aduhlah. Okey, angkat tinggi lagi. Masya Allah. Okey, letak atas orang sebelah. Orang sebelah kanan saja. Jangan letak sebelah kiri. Okey. Yang jauh tak apa, yang tak dapat sampai jatuhkan je tangan. Okey, dah letak atas bahu orang sebelah. Semua wajib. Tolong cek ya. Wajib. Yang belakang tu pun. Okey. Okey, sekarang tepuk bahu dia. Tepuk, lepas tu cakap, janganlah tidur. Cakaplah. Masya Allah. Okey, dah cakap? Dah. Okey, tepuk lagi. Lepas tu cakap, sian Ustazah tu. Okey, sekarang tengok dia cepat je. Arahan ni, dengar arahan ni elok ya. Jangan letak lagi tangan. Jangan angkat lagi, letak. Okey, sekarang urut dia. Urut bahu dia. Urut sikit. Kiri kanan. Oi, lama tak kena urut kan? Okey. Urut sikit belakang leher dia. Jangan cekek ya walaupun geram. Kau ada yang geram tengok duk main handset kan? Aku nak cekek ni duk main handset tu Ustazah ceramah. Okey, urut lagi, kiri kanan, belakang. Okey. Urut sikit belikat, turun sikit dekat belikat. Jangan komplain apa-apa. 4 lipat lah kau ada. Okey, sambil tu zikir, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Subhanallah. Ya salam maksudnya ya Allah yang Maha memberi kesejahteraan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Maksudnya kita niat supaya sejahtera tubuh badan kawan kita ni. Keluar penyakit-penyakit dia. Ya salam, ya salam, ya salam, ya salam, ya salam. Masya Allah. Okey, sekarang buat macam ni kan. Buat macam ada lubang sikit. Okey, tepuk kiri, kanan, bawah. Ya salam, ya salam, ya salam. Tepuk. Kuat sikit. Ada nak keluar angin tu. Angin ke atas. Okey. Boleh letak. Okey, sekarang ni subhanallah. Okey, nak keluar angin ke atas saja dibenarkan ya. Kadang orang urut tu dia mudah nak rasa macam tu kan. Okey, ada tangan kiri semua? Ada. Okey, angkat tinggi-tinggi. Okey, tepuk orang sebelah. Okey, tepuk. Urut. Okey, macam biasa balas. Tak apa, yang jauh tak apa. Ni. Okey, duduk atas. Okey, urut. Tadi kan kawan kita urut kita. Balas balik. Okey, urut bahu, urut leher. Okey. Ya salam, 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 ya salam. Okey, urut sikit pinggang, belikat.
Dia dah geli dah. Ya salam. Yang geli tu lagi buat. Ya salam, 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 ya salam. Subhanallah. Pusing depan. Ya Allah, ya salam, ya Allah yang maha memberi kesejahteraan. Berikanlah kesejahteraan kepada tubuh badan kami, ya Allah. Berilah kesejahteraan kepada akal fikiran kami, ya Allah. Berilah kesejahteraan kepada hati kami, ya Allah. Sejahterakanlah hati kami sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, firman-Mu ya Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang tidak ada manfaat sedikit pun harta benda dan anak pinak, melainkan orang yang kembali kepada Allah dengan jiwa yang sejahtera, dengan jiwa yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Okey. Kita kadang duduk sebelah ni, duduk tadi tak kenal pun orang sebelah. Betul tak? Tak bagi salam, tak apa, terus-terus urut terus. Ini kelebihan umat Islam. Subhanallah. Yang mana memang Allah tanam, Nabi Muhammad tanam, automatik ada rasa kasih sayang sesama umat Islam. Masya Allah. Ada seorang mu'alaf Cina kan, kawan saya lah, dia cerita. Dia kata, Ustazah, saya sangat pelik dengan orang Islam masa mula-mula sebelum saya Islam, dan lepas Islam pun saya masih pelik lagi, dia kata. Dan saya tak pasti, mungkin dia cakap tu bukan mewakili semua orang Cina, tetapi dia bagi tahu keluarga dia lah. Dia kata saya orang Cina, kami tak biasa peluk-peluk. Maksudnya kalau adik-beradik, kami tak diajar, tak ada salam-salam mak ayah ni, tak ada. Nak keluar ke, jumpa ke, salam tak ada. Lepas tu makan biasa masing-masing. Maksudnya tidak ada gesaan makan berjemaah, tak ada gesaan bersalam. Kita gesaan bersalam ni, subhanallah, nak delete dosa kan. Salam ini Nabi bersabda, apabila bertemu dua orang saudara, selama mana tangan itu berjabat tu, gugur dosa-dosa. Sampai begitu sekali galakan supaya berkasih sayang. Masya Allah. Okey, dia kata, Ustazah, saya rasa macam pelik umat Islam ni kan. Jumpa bukan setakat salam, lepas tu peluk kiri kanan. Padahal tak ada hubungan apa-apa pun. Kadang jumpa baru kali pertama jumpa. Masya Allah. Lepas tu bila saya dah masuk Islam, ramai orang peluk saya mula rasa rimas, geli. Apa peluk aku ni? Kenapa peluk ni? Tapi lama saya rasa mengalir rasa kasih sayang sesama Islam. Walaupun kita tak kenal, kita dah rasa nak tolong. Walaupun kita tak kenal, kita rasa nak mendoakan dia. Kalau saya tengok ada orang tak tutup aurat, saya rasa nak doa, ya Allah bagilah dia tutup aurat. Maksudnya sebab sayang kerana Allah, nak semua sama-sama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tadi tu kita mudah je suruh urut tu, walaupun tak kenal. Tetapi kalau tak kenal, macam mana nak terikat ukhuwah tu? Jadi sekarang minta bersalam dengan orang kiri kanan, lepas tu tanya khabar, lepas tu hujungnya cakap I love you. Okey, tanya apa khabar, sihat ke tak? Kalau tak kenal, tanya nama. Ada siap cium tu, kiri kanan tu. Cakap I love you, kemudian balas dengan I love you too. Kemudian balas lagi dengan I love you more. Lepas tu balas lagi dengan I love you much more. Okey, orang perempuan macam tu lah, kalau suruh borak memang beria. Okey dah. Tengok depan pula, sekarang nak masuk balik ceramah ya. Sebab saya tengok masa tu panjang lagi. Kalau tak buat selingan, makcik-makcik nanti khusyuk wa tawaddu'. Khusyuk, lepas sudah tawaddu' merendah diri. Okey. Allahu Akbar. Boleh ya? Kita nak cakap lagi berkaitan dengan dosa ni. Menjauhi meninggalkan maksiat. Saya nak cerita pasal kisah Nabi tu tadi. Nak dengar tak? Seorang Nabi Allah bermimpi pada suatu malam. Dalam mimpinya Allah perintahkan melakukan 4 perkara. Allah perintahkan keluar pagi besok daripada rumah, kamu menghala ke barat atau ke timur, saya tak ingat. Allah perintahkan supaya menghalalah ke barat atau timur. Lalu perkara yang pertama kamu nampak, lalu kamu makanlah. Perkara pertama kamu nampak, lalu kamu makanlah. Kamu hadapi dan kamu makanlah. Dalam mimpi ni. Dan seterusnya, kamu teruskan perjalanan. Apabila kamu menemui sesuatu, maka sembunyikanlah. Arahan yang kedua supaya sembunyikan. Kemudian arahan yang ketiga, teruskan perjalanan. Apabila teruskan perjalanan, arahan seterusnya adalah terimalah permintaannya.
Ada yang anggur tu kan macam kuat daya ingatan tu. Cerita ni menarik, ibu-ibu sekalian. Boleh balik cerita kepada anak cucu ataupun suami tercinta. Okey. Tapi kalau rasa macam tak ada catatan, tak ada apa, boleh tengok live ni ya. Follow tak lagi FB saya? Betul ke? Kita akan check ya sebelum keluar. Wajiblah follow FB saya, Ustazah page kalau biasa buat live, Ustazah Asma Harun. Tekan follow. See first, boleh tak? Saya GF, gila follower. Untuk kebaikan ya, perasan tak perubahan yang sangat baik sekarang ni? Kalau dulu anak remaja kita, orang perempuan, dulu kita kena artis je. Sebab artis tu ada medium untuk jadi terkenal, TV, betul tak? Tapi zaman sekarang subhanallah, masyarakat kita dah mula kenal, mula ikut ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, dan orang muda pun mula dah ke arah tu. Bahkan kadang-kadang orang kita tak kenal dah artis, kenal lagi ustaz-ustazah. Dan ini satu perubahan yang sangat baik, masya-Allah. Sebab itu amanah yang berat bagi ustaz-ustazah untuk kekal jadi baik, contoh yang baik. Sama ada dari sudut penampilan, ataupun dari sudut persembahan, ataupun dari sudut ilmu yang disampaikan. Saya banyak kesilapan juga saya sampaikan ilmu, tapi sentiasa ada orang yang menegur. Ada guru yang akan tegur, ada ustaz yang akan tegur, ada ustazah yang akan tegur. Alhamdulillah. Sama ada teguran itu cara baik ataupun cara kasar, dua-dua itu teguran. Okey, kisah tu tadi, yang pertama bila kamu lihat sesuatu maka hadapi dan makanlah. Kemudian yang kedua, Allah perintahkan supaya tanam, sembunyikan. Kemudian yang ketiga, janganlah terimalah permintaan. Yang ketiga. Yang keempat, jangan putuskan harapan. Dan yang kelima, perintah yang Allah beri dalam mimpi tersebut. Yang kelima, larilah sejauhnya. Ini ada kaitan dengan tajuk kita ni. Ada kaitan. Yang pertama, bangun pagi besok, Nabi Allah ni pun bangun. Lalu dia pun ikut perintah Allah menghala ke arah yang Allah perintahkan. Kemudian dia nampak ada satu bukit hitam yang sangat besar. Itu objek pertama yang dia nampak. Lepas tu dia ingat perintah Allah supaya hadapi dan makan. Kata besarnya bukit ni, hitam, macam mana nak makan? Tapi seorang Nabi Allah, dia buat dengan perintah, dengan niat, memang nak laksanakan macam mana pun nak buat. Tekad, tak ada ragu-ragu, tak ada tanya biar betul nak makan ni, tak ada. Memang fikir, dia pergi menuju ke arah bukit tersebut dengan niat untuk memakan. Akhirnya bukit itu jadi kecil mengecil, jadi sebuku roti, seperti sebuku roti. Lalu dia makan, dia rasa sangat manis. Masya Allah. Lepas tu dia teruskan perjalanan, dia jumpa ada satu tekok emas yang sangat cantik. Lalu dia ingat perintah yang kedua supaya tanam ataupun sembunyikan. Lalu dia gali tanah, dia pun tanam. Lama-lama keluar balik. Dia pun gali lebih dalam, dia tanam, dia kambus, keluar balik. Akhirnya kali ketiga, dia gali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Kemudian dia pun berdoa, ya Allah, aku telah laksanakan perintahmu ya Allah. Lalu dia pun tanam, dia kambus balik. Dia pun pergi dengan cepat, dia patah balik, dia tengok, dia pusing balik, dia tengok, keluar balik. Tokek emas, tokek pula. Oh sedap juga dapat tokek emas kan. Tapi tokek emas tak boleh ditanam ya. Tekok, tekok emas. Okey, tekok emas. Kemudian diteruskan perjalanan, tiba-tiba ada seekor burung kecil. Lalu berkata kepadanya, wahai Nabi Allah, sembunyikanlah aku dalam bajumu kerana aku sedang dikejar oleh helang. Binatang, burung lain yang untuk makan dia lah. Biasa helang lah kan. Lalu teringat perintah Allah, iaitu terimalah permintaan. Lalu dia pun terima permintaan. Dia pun sembunyikan dalam bajunya. Kemudian datanglah burung yang mengejar burung kecil tadi. Wahai Nabi Allah, aku telah mengejar burung itu daripada pagi. Kerana itu adalah rizki untukku, itu adalah makananku, janganlah putuskan harapanku. Bertembunglah ni, perasan tak? Sebab perintah yang keempat, jangan putuskan harapannya. Lalu Nabi Allah fikir macam mana nak buat. Dia pun ambil pisau yang dia bawa. Lalu dia pun membelah, ambil isi peha dia. Allahu Akbar. Nabi Allah walau bagaimanapun perintah Allah mesti buat. Dia belah isi bahagian peha dia, kemudian dia beri kepada burung pemangsa tu. Kemudian burung tu pun lari, sebab tujuan dia kejar burung kecil tu adalah untuk cari makan. Dah jauh burung tu pergi, lalu dia pun mengeluarkan kembali burung kecil tersebut. Kemudian dia teruskan perjalanan, dia berbau satu bangkai yang sangat busuk. Bangkai yang sangat busuk, hanyut. Lalu dia ingat perintah Allah supaya larilah sejauhnya, lalu dia pun pergi meninggalkan bangkai yang busuk tersebut.
Lalu sebelum dia tidur malam itu, ya Allah, aku telah melaksanakan segala perintah-Mu ya Allah, maka tunjukkanlah apakah hikmah di sebalik. Lalu dia tidur, dalam mimpi Allah memberitahu kepadanya. Yang pertama yang kamu hadapi yang besar hitam itu adalah sifat amarah, sifat marah. Masya Allah. Yang mana apabila kamu hadapi dengan baik sifat marah, kamu akan merasai kemanisan iman. Masya Allah. Siapa yang selalu mengikut marah, nak marah aja marah. Antara kaedah nak mengawal marah, tangguh marah. Contoh ya, balik ni, ibu-ibu sekalian. Kan kita dah tadi masak elok-elok, dah tinggal elok-elok, suami bang saya nak pergi kuliah ni, Ustazah Asma ni. Makanan saya dah sediakan ya, solehah dah tu kan. Sedia apa semua. Okey, saya pergi dulu ya. Mungkin kita harap suami kita basuh dan angkat pinggan tu singki. Tapi kalaulah berlaku balik ni, tiba-tiba pinggan yang makan memang duduk atas meja tu tak bergerak. Maksudnya dia cuma basuh tangan dia je. Jadi ada beberapa kemungkinan bakal berlaku bila balik. Pinggan siapalah ni? Dia tanya soalan tu. Walaupun dalam rumah tu ada 2 orang tu je. Kan? Nak marah ke nak sabar? Masya Allah, bukan mudah kan? Apa-apa berlaku, kalaulah kita orang yang menangguhkan marah. Saya nak bagi tahu tip ni, saya banyak bagi tahu orang muda yang mudah marah. Ustazah, kami ni asyik bergaduh je. Saya kata macam ni, puan cuba kalau nak marah tangguh ke malam. Malam baru marah. Kalau nampak apa-apa siang, semua cakap tak apa, tunggu malam aku marah. Nampak apa-apa berlaku siang, suami buat itu ke, nak marah apa, tangguh. Saya kata bukan marah, bukan jangan marah, tapi tangguh saja. Boleh? Okeylah, saya cuba Ustazah, saya tangguh. Jadi nak marah, okey, Ustazah kata tangguh malam. Okey, nak marah petang, tangguh malam. Sampai malam tak jadi marah. Tak jadi marah. Saya belajar buat perkara tu. Jangan bila nak marah terus marah, tangguh dulu. Tapi tiba-tiba petang suami beli goreng pisang, tak jadi marah. Tapi kalaulah nak benda tak betul terus marah, bang, ni kain plekat siapa ni? Mungkin petang tu tak dapat goreng pisang. Betul tak? Maksud saya, asbab kita banyak lepaskan marah, kita terlepas banyak kebaikan. Tapi asbab kita tangguhkan marah, akhirnya kita tangguhkan sekejap, kemudian suami buat baik balik, kita pun lupa. Malam tu pun, kalau pun perkara tu tetap kena bagi tahu, tapi dia punya intonasi dah beza. Tapi kalau kita tak tangguh, cakap masa tengah marah, memang lainlah suara. Memang nyaring lah, tak payah guna mic. Tapi kalau malam, bang, saya nak tegur sikit bang ya. Pagi tadi tu ada perkara yang saya rasa kena tegur. Nada dah jadi lain, dah mula dengan doa dulu. Rabbi syrah li sadri. Betul ibu-ibu sekalian. Kan nak mula tu tak payahlah kuat-kuat depan suami, bang ada nak tegur sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri. Baca nak ceramah lah pula. Doa tu sebelum. Ini doa Nabi Musa alaihissalam ketika Allah perintahkan pergi menghadap Fir'aun. Lalu Allah ajarkan doa ni, Nabi Musa berdoa, ya Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, pemudahkanlah urusanku nak ngadap Firaun ni. Wahlul 'uqdatam min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku, yafqahu qawli, agar dia faham apa yang aku nak sampaikan. Kita kadang cakap dengan suami lain tapi suami faham lain, jadi bergaduh. Kita nak cakap lain pada anak kita salah faham, lalu kecil hati. Sebab kita tak minta dengan Allah dalam perkara tersebut. Jadi kita minta dengan Allah. Yang pertama, kita minta lapang dada. Sebab apa? Kita nak bagi nasihat, teguran pada orang, kita pertama kena lapang dada. Ini kita nasihat orang, lepas orang tu tak boleh terima, kita kata, saya ni nasihat kerana kebaikan tau. Tiba kita pula nak marah. Saya nasihat sebab sayang ni. Saya nasihat kerana Allah. Oh, macam tu. Sebab apa? Kita sebenarnya tak berlapang dada bila orang tu bagi feedback, muka ke ataupun orang tu cakap, kau tu bagus sangat ke nak bagi nasihat pada saya? Jadi sebab itu kita kena bersedia untuk apa-apa tindak balas orang bila kita bagi nasihat. Kita kena berlapang dada. Jangan minta orang tu berlapang dada. Kita kena berlapang dada dulu. Kemudian insya-Allah bila dah 2 hari orang tu fikirlah apa yang kita cakap. Kemudian dia rasa betul jugalah apa orang tu cakap. Lalu dia minta maaf. Jangan nak paksa orang yang kita bagi nasihat masa tu juga nak suruh terima. Itu kesilapan kita dalam memberi nasihat. Kemudian kita minta Allah bantu urusan kita ni, nak cakap dengan suami biar keluar perkataan yang elok-elok. Kan kalau tersalah pilih ayat, nak ngundur balik tak boleh. Kadang kita dah cakap-cakap, bang saya sebenarnya tak nak cakap macam tu, tersalah. Tapi boleh tarik balik tak? Tak boleh. Hati dah teriris.
Masya Allah. Okey, teruskan cerita tadi. Kemudian yang kedua, teko. Okey. Teko emas itu Allah sebut itu adalah kebaikanmu. Kebaikan yang engkau buat, walaupun engkau sembunyikan macam mana pun tetap akan diperlihatkan oleh Allah. Kalau kita buat baik tapi syarat kerana Allah, buat baik macam mana pun, kita sedekah sembunyi macam mana pun, kita sembahyang sunat kita sembunyikan, kita puasa kita sembunyikan, kita tolong orang kita sembunyikan, Masya Allah, akhirnya Allah tetap akan tunjukkan kebaikan tersebut. Kalau tidak di dunia, pastinya di akhirat. Tetapi kebiasaannya di dunia dah nampak. Ada orang ketika hidup dia tak terkenal, tapi saat mati dia, Allah muliakan dia dapat husnul khatimah. Bila dia mati, meninggal dalam keadaan solat, dia meninggal dalam keadaan sujud, dia meninggal dalam keadaan baca Quran, meninggal dalam keadaan majlis ilmu, sampai orang cari-cari apa kelebihan dia sampai dia meninggal begitu baik. Akhirnya setelah dia meninggal, masyhur nama dia, masyhur. Ada seorang pensyarah di Yusing, dia pensyarah biasa, bukan pengajian Islam. Saya ingat cerita ni 3 tahun lepas ke 4 tahun lepas, yang mana suami dia jumpa isteri dia meninggal dalam keadaan menghadap kiblat, baca Quran sebab memang terlungkup atas Al-Quran, duduk menghadap kiblat, sudah tentu dalam keadaan berwuduk dengan berpakaian menutup aurat. Heboh satu Malaysia masa tu, tapi saya ingat macam mana terbongkar kebaikan dia, wanita ni. Bila meninggal dalam keadaan macam tu, orang tanya kan, macam mana ya Allah indahnya pemergiannya dalam keadaan dia dengan Al-Quran. Lalu suami dia ke ahli keluarga anak, wallah alam cerita, dia kata, tapi yang paling kenal mestilah suami. Kata isterinya ni akan bangun seawal 4 pagi macam itulah, ataupun lebih awal untuk solat dan baca Al-Quran. Dan dia kata isteri dia dah pun hafal surah Al-Mulk, surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi. Panjang surah Al-Kahfi tu. Dia bukan pensyarah pengajian Islam, pensyarah macam IT ke apa macam itulah, profesor, doktor, tak ingat. Lepas tu surah-surah penting lah, surah Sajadah. Dan sekarang isteri sedang menghabiskan untuk hafal surah Al-Baqarah, yang mana surah-surah yang dijamin selamat daripada azab kubur. Nak bagi tahu, maksudnya orang dilihat seperti biasa, lepas dia meninggal Allah muliakan dia. Lepas tu sahabat-sahabat pula bercerita, dia seorang wanita yang sangat baik. Walaupun daripada gambar dia kita tengok penampilan sangat biasa, bukanlah tudung yang sangat labuh, biasa saja, tapi dia sangat luar biasa hubungan dia dengan Al-Quran, hubungan dia dengan Allah. Kemudian sahabat kata dia seorang yang sangat kuat bersedekah. Dia menanggung bil elektrik banyak. Contoh ada bil elektrik madrasah tersebut, bil elektrik tempat tahfiz, ada bil elektrik, dia buat macam tu. Dia nak tanggung bil elektrik, mungkin sampai peringkat ratus ke ribu ke, dia nak buat konsisten. Masa lepas meninggal baru tahu dia seorang yang pemurah, walaupun selama hidupnya dia sembunyikan kebaikannya. Masya Allah. Jadi Allah sebut dalam tamsilan tersebut, kalau kamu buat kerana Allah, macam mana pun kamu sembunyikan akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang yang suka tunjuk-tunjuk ni biasa orang tak nampak. Isteri yang buat sesuatu nak suami nampak, nak anak nampak, apa-apa yang orang nak kita nampak. Ini biasanya Allah akan menghijab manusia daripada melihat kebaikannya. Nauzubillahi min zalik. Itu yang kedua. Yang ketiga apa dia? Ya, maksudnya terimalah. Ini yang ketiga, apabila orang beri amanah, terima. Jangan lari daripada amanah. Amanah itu berat. Yang dilarang adalah mencari amanah, mengejar-ngejar amanah. Tapi kalau dah kita datang mesyuarat AJK Surau Al-Ansar, ada orang dia tak nak pergi mesyuarat. Dia kata kalau saya pergi nanti orang lantik. Dia perasan orang akan lantik dia. Okey, itu biasalah. Tapi orang yang bertanggungjawab dah dipanggil, panggilan itu satu amanah juga. Kalau tak ada apa-apa keuzuran, wajiblah hadir, pergilah hadir. Kan nak jaga komuniti. Panggilan itu satu amanah. Itu panggilan hakikatnya mungkin panggilan daripada Allah untuk kita hadir. Tak semestinya kita dilantik. Tapi bila hadir lalu dilantik, terimalah ia satu amanah daripada Allah. Sebab apa? Pemimpin yang adil bila diberi amanah lalu dia adil melaksanakan betul-betul amanah, akan berada di nombor ranking pertama orang yang akan mendapat naungan Allah di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Iaitu di padang mahsyar kelak 7 golongan kan. Yang pertama sekali pemimpin yang adil. Maka orang yang diberi amanah, ini peluang kita, peluang anda untuk menjadi pemimpin yang amanah.
Ada orang tu kan, dia diberi tugas apa? Bahagian AJK makanan. Ada orang tak suka jadi AJK makanan. Tapi dia punya amanah pada AJK makanan dia tu. Bila ada majlis, bila ada program, ada ceramah, dia hidang sungguh-sungguh macam hotel. Hidang gini bulat pinggan tengah. Lepas tu ada pula pinggan piring kecil. Lepas tu ada mangkuk pula. Saya pernah ya pergi masjid. Maksudnya hidangan tu, surau tu, saya kata, wow, kita boleh tahu orang yang buat tugas ni, orang yang betul-betul buat sungguh-sungguh. Walaupun kita tengok tugas diberi, saya JK makanan je. Saya bukan macam awak, setiausaha. Bukan bendahari, bukan bahagian ni. Saya bahagian kecil, bahagian JK makanan. Tetapi mungkin kerana itu asbab dia ke syurga Allah. Sebab dia pegang sungguh amanah dia beri. Lepas tu sudu, lepas tu galpu, lepas tu ada air ni, lepas tu gini, hiasan, ada lapik. Saya kata, ui macam hotel padahal makan dekat masjid je. Lepas tu ada bunga pula kecil-kecil. Saya kata, Masya Allah, Subhanallah. Lepas tu mari dekat, Ustazah nak air sejuk, air panas, air kosong. Oh, boleh minta semua air. Saya pernah pergi kan, ada 4 jenis air. Saya kata, Masya Allah, Subhanallah, layanan. Saya Ustazah diberi amanah, saya kena buat sungguh-sungguh. Saya ada pergi masjid, dia punya tandas, kawasan kampung ni, kawasan kampung. Kalau saya sebut, memang kampung sungguh lah dalam. Saya pergi tandas. Wow, lawanya tandas masjid kampung ni. Lagi lawa daripada tandas kita lah. Memang lawa sungguh, cantik, ada bunga dekat cermin. Lepas tu ada kerusi kat dalam, lepas tu ada kipas dalam bilik air tempat ambil wuduk. Lepas tu ada tempat untuk salin pampers baby. Lepas tu tandas dia pula. Memang cantik sungguh bagi saya. Jarang saya jumpa tandas masjid yang cantik macam tu walaupun dalam kampung. Lepas tu saya keluar, saya tanya, siapa yang jaga tandas masjid? Saya AJK tandas. Ada seorang makcik, maksudnya perempuan tua. Oh, makcik AJK tandas. Ada juga AJK tandas. Ya, makcik. Bunga-bunga makcik ambil daripada rumah. Makcik hias cantik-cantik biar orang selesa. Glamour tak jawatan AJK tandas? Tak glamour. Tak glamour. Siapa nak? Tak ada orang nak. Tak ada orang bangga. Alhamdulillah saya AJK tandas. Tak ada. Tetapi dia tahu itu adalah amanah. Dia buat sungguh-sungguh, ramai mana orang puji, berapa lama dia pegang AJK tandas tu, berapa lama dia dapat pahala. Allahu Akbar. Jadi, ibu-ibu sekalian, ramai hari ni orang lari daripada amanah, tak nak. Akhirnya amanah itu pergi kepada orang yang tak bertanggungjawab. Dia orang yang baik, tapi rasa tak layak. Rasa tak layak, itulah layak. Tapi kalau tak layak, tapi rasa layak. Bagilah saya nak. Kau boleh 2 jawatan tu, saya boleh. Subhanallah, lari. Jangan kita menjadi orang yang mencari, meminta-minta amanah. Tapi kalau rasa tak layak itu proses pertama untuk kita buat yang terbaik. Masya Allah. Okey, kemudian yang ke-4. Jangan hampakan harapan kalau ada orang minta tolong kita. Walaupun macam mana kita tak boleh tolong, jangan hampakan harapan dia. Tolonglah sikit. Orang ni minta banyak, saya boleh ni je ya, minta maaf ya. Ada orang minta tolong, boleh tak? Saya nak ngadu masalah sikit, minta maaf saya tak sempat, tapi bolehlah sekejap. Tapi sekejap jadi lama. Apa-apa permintaan harapan cuba tunaikan. Dan Nabi Muhammad SAW, dia antara individu yang tak pernah menghampakan apa-apa permintaan ataupun harapan yang meminta. Tak pernah orang pulang tanpa dapat sesuatu daripada Rasulullah. Rasul akan usaha cari apa semua sampai orang tu pulang mesti dengan sesuatu. Masya Allah. Kita kadang nampak orang tu bagi salam, bang senyap, shh, macam tak ada orang ya dalam rumah. Dia ni tak ada lain ni, datang ni nak minta ni. Setengah orang tu macam tu perangainya. Padahalnya orang yang meminta tu, kalau kita fikir ini mungkin tetamu daripada Allah, nak menghakis daripada perasaan kita ni, bakhil kita ni, kedekut sangat dengan harta. Okey, yang terakhir, bau busuk, bangkai yang busuk itu, Allah kata itu adalah ghibah, itu adalah mengumpat. Ghibah, umpat. Sebab itu mengumpat ni sebenarnya ada bau, baunya sangat busuk. Tetapi sebab sedap, kita tak rasa busuk tu. Sedap kan mengumpat kan? Sedap mengumpat ni. Memang hilang mengantuk. Kalau tazkirah itu yang tunduk tu. Tapi kalau mengumpat tu segar je. Suami yang soleh, dia nampak isteri dia duduk kumpul dengan kawan beria, muka beria tu kan. Ngumpat tu kalau beria bersungguh-sungguh tu. Suami yang soleh akan panggil, "Mai sini. Balik. Jap lah bang, tak habis lagi cerita." Balik. Macam tu. Tadi cakap pasal apa? Saya tengok dah ralik dah leka tu, takut ngumpat tu saya ajak awak balik tu. Ini suami yang soleh. Tapi setengah tu, suami tak ada nak menegur, tak ada nak apa, biar je isteri melakukan maksiat dan sebagainya. Memang mengumpat ini ada bau, ada memek muka, betul tak? Boleh cam kalau orang mengumpat, muka tu kan beria.
Walaupun diselangi dengan astaghfirullah. Macam tu ke imam kita. Allahu Akbar. Walaupun dengan zikir. Tapi kalau sama duduk sedang muhasabah, muka tu lain. Macam tu. Dia macam nak cepat-cepat saja. Jadi sebab itu diumpamakan mengumpat ini ada bau yang busuk. Kita boleh cam kalau cara orang panggil pun lain. Itu panggil nak ngumpat tu. Kenapa? Mainlah ada cerita ni. Kita nak buat apa? Nak lari ke? Sedap ni. Kita sepatutnya menjauhkan sejauhnya sebagaimana dalam cerita ni. Buatlah alasan apa pun, minta maaf lah. Nak cepat ni, nak cepat apa, sekejap je ni. Nak pergi tandas, takkan orang nak halang lagi. Kan, kita pun pergilah tandas sungguh supaya kita tak menipu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ada orang tanya, ni soalan nak delete dosa ni. Ni kan tajuk kita kan. Ustazah macam mana saya dah ngumpat ramai orang, rasa dah ribu-ribu orang dah saya ngumpat. Betul tak ada ribu-ribu orang? Tiba tak nak ngaku pula. Daripada remaja kita, ibu-ibu sekalian, daripada sekolah menengah, banyak tak ngumpat kawan-kawan? Banyak tak ngumpat cikgu? Ada cikgu tu kan kita ngumpat baju dia kan. Baju sama cikgu ni. Cikgu ni hari-hari baju lain. Bukan ngumpat lah tu. Ngumpat keburukan ke, ngumpat muka cikgu ke apa ke. Masuk universiti banyak tak ngumpat? Banyak. Dah kahwin ngumpat suami. Dah ada anak menantu ngumpat anak menantu. Dah ada jiran ngumpat jiran. Masya Allah, mudah sangat nak mengumpat. Jadi ada orang tanya Ustazah, macam mana nak selesai, nak delete dosa mengumpat ni? Macam mana nak buat? Ada yang pertama, pendapat ulama yang pertama, wajib pergi minta maaf dengan orang yang kita umpat. Sudah. Mudah ke susah ni? Susah. Kita pun dah lupa siapa orang kita umpat. Kadang tengah jalan tak kenal pun orang tu, tak pasal-pasal mengumpat. Bang tengok tu, yang mana? Atas motor tu. Tengok tu, ngumpat orang tu tak pasal-pasal. Lepas tu traffic light dari jauh, masing-masing bawa haluan. Macam mana nak minta maaf? Mengutuk, mengeji orang tersebut? Jadi yang pertama kita kena minta maaf dengan orang tersebut. Jadi orang yang ambil pendapat yang pertama ni, akhirnya dia tak nak mengumpat. Sebab berat nak pergi minta maaf dengan orang tersebut. Akhirnya dia boleh meninggalkan dosa mengumpat. Tapi yang kedua, cukup dengan meminta maaf secara umum. Kalau kita kena jumpa orang tu secara khusus, contohlah kan ibu-ibu jumpa saya depan. Ustazah, Cik nak minta maaf ni. Cik ada ngumpat Ustazah hari tu Cik ngumpat apa? Saya kata Ustazah garang kalau ceramah. Contohlah kan. Ustazah sekian-sekian saya cakap. Saya nak bagi tahu awal-awal ya makcik-makcik, kalau siapa yang ada ngumpat saya, tak payah mengaku depan saya. Saya tak kuat pun nak melupakan. Faham tak manusia? Kalau ada orang mengaku depan kita, saya nak mengaku ni ada ngumpat awak. Ngumpat apa? Saya cakap awak pengotor hari tu. Amboi. Awak cakap saya pengotor dengan siapa? Ada dalam 10 orang. 10 orang tu cakap pada siapa? Saya pun tak tahu. Bersihkan semua nama saya. Tapi awak kan memang pengotor. Itulah mengumpat. Mengumpat benda yang betul. Bukan mudah ya kita nak pergi mengaku depan orang. Takut putus silaturahim. Jadi yang kedua, minta maaf secara umum. Bila salam, minta maaf ya. Kita pun pegang lama sebab banyak sangat ngumpat dia kan. Awak maafkan saya tak? Ya, saya maafkan. Betul ni? Ya. Ni kenapa pelik sangat ada ngumpat saya ke? Sudah. Jadi cara umum pun boleh. Tetapi antara penyelesaiannya ibu-ibu, para muslimat sekalian, Masya Allah. Sebab dosa mengumpat ini dalam satu mafhum hadis Nabi, ia lebih berat daripada zina. Kerana zina dosa dengan Allah. Kalau mereka bertaubat, maka selesai, Allah Maha Pengampun. Bertaubat nasuha, tinggal betul-betul zina, tak buat dah ni. Taubat nasuha sungguh-sungguh. Tetapi mengumpat ini dosa dengan manusia. Maka kena settle dengan manusia. Dan kita boleh faham daripada hadis Nabi kan, mengumpat ni ibarat memakan bangkai. Maksudnya mayat, bangkai saudara kita. Jadi di sana ada penyelesaian yang diberikan oleh para ulama. Pertama, kita buat sesuatu amal kebaikan, niatkan pahala untuk orang yang kita umpat. Antaranya sedekah. Contoh bila kita sedekah, kita pun nak bagi, lepas tu kita sebut, ya Allah, pahala sedekah ini aku sedekahkan pahalanya kepada orang yang pernah aku zalimi. Buat umum macam tu je. Kalau nak sebut nama ramai-ramai yang kita umpat, tak balik kita. Ya Allah, pahala ni kepada sekian pula. Ya Allah, banyak lagi senarai ni, Allah ni aku ingat, ya Allah. Umum saja, dan kita sebut yang kita zalimi. Zalimi ni termasuk, mungkin ada orang yang kita ambil hak dia, orang yang kita umpat, orang yang kita buat kecil hati, umum.
supaya di akhirat kelak, ini hadis Nabi ya, susuli kejahatan dengan kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat akan delete keburukan yang kita buat. Faham ya? Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat akan delete keburukan yang kita buat. Mudah-mudahan pahala yang kita buat akan mendelete dosa yang kita buat. Maka perbanyakkan buat kebaikan dan niatkan kepada manusia, sebab kita ada masalah banyak dengan manusia. Dan mudah-mudahan di akhirat kelak bila dibangkitkan untuk dihisab, ketika itu ada orang nak menuntut daripada kita, sebab masa tu terbukalah cerita, dibukalah hijab oleh Allah tentang keadaan kita ngumpat dia. Si A pun nak tuntut daripada kita. Lalu dibuka hijab yang lain, diberitakan kepadanya, ya aku dah beri pahala siap-siap di dunia dahulu. Maksudnya ketika itu kan memang nak pahala dosa je pertukaran. Jadi kita dah settle di dunia, kita dah selesai di dunia. Masya Allah, kita dah beri niatkan pahala itu di dunia, maka mudah-mudahan dia tak ambil pahala kita di akhirat kelak. Masya Allah, Alhamdulillah. Subhanallah. Pukul berapa sekarang? Dah pukul 10:50. Tinggal lagi 10 minit. Jadi apakah amalan yang sedikit? Baru nak masuk topik yang kedua. Itu pasal delete dosa ya. Pasal delete dosa. Jadi topik kita yang kedua iaitu nak add pahala. Betul. Saya nak share beberapa amalan yang sedikit tetapi pahalanya sangat besar. 40 hadis amalan sedikit pahala berganda. Amalan sedikit pahala berganda. Boleh carilah buku ni. 40 hadis amalan sedikit tapi pahala berganda. Di antaranya, subhanallah, satu hadis Nabi SAW. Hadis Nabi ni dah dibuat lagu. Kalau anak-anak kita biasakanlah dengar lagu nasyid ni. Kurang-kurangnya dia dah hafal hadis Nabi ni. Kalimatani habibatani ila rahman, khafifatani ala lisan, saqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Kalau lagu dia bunyi lebih kurang macam ni lah. Kalimatan, saya tak buat berlagu sangatlah. Habibatan ila rahman, khafifatan ala lisan, saqilatan fil mizan. Cuba cari, dia lagi indah, memang seronok. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimah yang dicinta oleh Allah, sungguh ringan pada sebutan, namun berat pada timbangan. Maha suci Allah dan pujian baginya, Maha suci Allah yang teragung. Lebih kurang macam tu. Jadi bila anak cucu kita hafal, automatik dia hafal hadis Nabi SAW. Kemudian dia fahami maksud sebab lagu itu, nasyid itu sekali dengan maksud. Dua kalimah yang sangat ringan pada lidah Nabi sebut, tapi dia sangat dicintai oleh Allah dan ia memberat timbangan amal di mizan besok, iaitu subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Zikir ini jarang orang kita beramal. Sebab kita mungkin memperbanyakkan istighfar, selawat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya. Itu zikir-zikir lain yang sangat besar ganjaran pahala kita tahu, tetapi kejarlah juga zikir ni. Sama-sama kita sebut subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Alhamdulillah. Mungkin ya kita nak buat macam mana ni, zikir banyak ni, nak beramal ni, mungkin kita boleh pilih berdasarkan waktu solat. Contohnya antara subuh sampai pukul 10 kita kata kita nak zikir yang paling agung iaitu la ilaha illallah. Kita ulang je la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kejap berhenti, dah leka berhenti kan, lepas tu sambung balik la ilaha illallah. Nampak dah pukul 11 dah ni, nak mula pula selawat. Kita pun start selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selawat-selawat berhenti. Lepas tu sambung balik bila ingat. Dah masak, start masak, berhenti contoh. Lepas tu bila zuhur kita kata nak zikir istighfar pula. Istighfar nanti. Kita pun kata nak zikir subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Kita pun ingat, tak ingat, kita buatlah sampai asar. Asar pula kita kata nak zikir banyak-banyak, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terpulang. Lepas maghrib kita kata nak zikir yang lain pula. Lepas isyak sampai tidur kita pilih istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih, ataupun astaghfirullah, astaghfirullah. Sampailah kita tidur dalam keadaan gugur dosa.
Tidur dalam keadaan istighfar. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ada orang nak train macam mana sebab banyak sangat amalan nak buat ni, akhirnya tak terbuat. Ada orang pula dia jumpa saya, dia kata, dia hajar orang tua, dia kata, Ustazah, saya makcik ni nak sampai rumah, kalau daripada masjid tempat kuliah ataupun orang yang kerja, ada 10 traffic light. Jadi daripada traffic light pertama, yang kedua, saya akan zikir ni. Dah zikir-zikir di traffic light masing-masing. Traffic light yang kedua sampai traffic light seterusnya, saya zikir lain pula. Ini saya cuma kongsi kaedah saja, supaya kita istiqamah. Kalau hari-hari memang kita pergi kerja, boleh buat lah. Jadi dia kata, saya kalau jam saya tak sedih, saya tak susah hati. Saya suka pula kalau jam, sebab boleh banyak lagi zikir. Jam biasa orang marah sebab dia tak ada buat aktiviti lain selain daripada tunggu jam selesai. Jadi bila dia tukar kepada kaedah macam tu, dia rasa seronok. Dia boleh buat sampai 1000. Hari ni jam lama, boleh capai istighfar 1000 kali dalam traffic light nak tunggu tu. Masya Allah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi itu zikir yang mana bukan mencari ataupun mendatangkan cintanya Allah. Bukan mendatangkan cintanya manusia, tapi kita dapat cintanya Allah. Ibu-ibu sekalian, kalaulah kita lepas mati, ni penutup ya, dah mati, kemudian kita minta dengan Allah, ya Allah beri aku peluang sekali saja untuk aku hidup kembali, lalu kita diberi peluang 5 minit. Contoh, ni contoh saja. 5 minit nak buat apa? Nak buat apa 5 minit? 5 minit lama ke sekejap? Sekejap. 5 minit apa yang kita boleh buat? Kita rasa tak boleh buat apa-apa 5 minit. Masya Allah. 5 minit waktu hidup, memang kita rasa 5 minit itu sangat sekejap, boleh buat apa 5 minit. Akhirnya kita telah melalaikan bukan 5 minit. Kita telah melalaikan 50 minit. Kita dah melalaikan 5 jam. Dan ada orang melalaikan 50 tahun hidup dia. Tapi setelah kita mati, 5 minit sangat berharga. Dengan 5 minit kita boleh istighfar 100 kali. Dengan 5 minit kita boleh zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahal azim tadi, sekurang-kurangnya 5 minit boleh habis dalam 20 kali ataupun 30 kali. Cuba kira. Dalam tempoh 5 minit kita boleh berselawat pada Nabi dalam 50 kali, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling pendek. Maksud saya nak sampaikan di sini, jangan kita pandang remeh, pandang rendah terhadap sedikit masa yang kita ada. 5 minit itu, bila kita pilih satu amalan yang tinggi nilainya di sisi Allah, dia digandakan begitu banyak. Salawat, man salla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. 5 minit kita boleh selawat dalam lebih kurang 50 kali. 50 kali 10 jadi berapa? Dalam 500 kali. Ke 5000 kali? 500 kali. Subhanallah. Sebab itu ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan kita ini mencari-cari. Ada banyak sebab bukunya ada 40 hadis kan. Tapi saya rasa nak baca juga hadis yang pertama ni, saya baru jumpa. Nabi SAW bersabda, Man hafiza ala ummati 40 hadisan min amri diniha ba'athallahu yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Dalam riwayat lain Nabi sebut ba'athallahu faqihan aliman wa kuntu lahu yawmal qiyamah syafi'an wa syahidan. Masya-Allah. Okey, hadis Nabi ni, Nabi bersabda, sesiapa di kalangan umatku yang menghafaz 40 hadis yang berkaitan dengan agama mereka, nescaya Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat dalam golongan para fuqaha dan ulama. Dalam riwayat yang lain Nabi bersabda, nescaya Allah akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan seorang alim, dan aku iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi kepadanya pada hari kiamat nanti. Masya-Allah. Nabi sebut aku akan menjadi pemberi syafaat dan menjadi saksi terhadapnya di akhirat kelak, di hari kiamat kelak, di padang mahsyar kelak. Apa amalan dia? Menghafal 40 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ke sikit? Banyak, 40 tu banyak. Ibunda kita Sayyidatina Aisyah menghafal lebih kurang 1210 tak silap. Dalam 1210 hadis Nabi. Begitu juga dengan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Kita ni ada tak hafal satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadis mana? Cuba baca, nak dengar? Satu hadis. Satu je. Ini musim Maulidur Rasul. Kita cakap kita cintakan Nabi. Satu hadis Nabi pun kita tak hafal. Layak ke kita nak cakap kita cintakan Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Malu kita nak jumpa Nabi. Kalau 50 tahun hidup, tak boleh nak hafal satu hadis Nabi. Dan 60 tahun hidup, dan 40 tahun hidup, satu hadis pun tak hafal. Okey, bagi satu hadis Nabi. Innamal a'malu binniyat. Okey. Ramai yang sebut tentang hadis tu. Innamal a'malu binniyat. Tapi hadis tu panjang ya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sebab itu kadang orang sebut, saya bukan kata saya bangga saya hafal hadis, saya hafal hadis sangat sikit. Tak padan dengan belajar. Tak padan dengan belajar ke Mesir, tak padan belajar sampai master, hafal sikit sangat. Malu. Tapi nak sebutnya ramai orang ingat dia dah hafal hadis bila sebut innamal a'malu binniyat. Itu baru pangkal kepala saja. Hadis tu panjang lagi. Tapi di sana ada banyak lagi hadis Nabi yang pendek-pendek, yang itu dah lengkap dah. Jadi ibu-ibu sekalian, antara tugas hari ini, tugas hasil daripada kuliah kita pada hari ini, carilah kitab hadis Nabi yang sahih, himpunan hadis Nabi yang sahih, dan kita select lah hadis yang pendek-pendek tu, yang mana kita mampu hafal, pilih 40. Kita hafal dengan maksud dia. Automatik ya, hati kita ni akan rasa tenang sebab kita tak malu muka nak jumpa Rasulullah. Automatik kita akan rasa ketenangan. Kenapa? Sebab apa Nabi janjikan orang yang hafal sekurang-kurangnya 40 hadis Nabi, aku akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak dan aku akan memberi dia syafaat. Sebenarnya 40 hadis bagi orang yang mencintai Rasulullah tak berat. Tapi hati kalau tak ada cinta Rasulullah, 40 hadis berat. Jadi siapa yang nak buktikan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tindakan selepas ini, pergi kedai buku ataupun kitab, semua itu dicatat pahala, Allah dah lihat usaha kita. Kemudian kita carilah satu kitab. Ibu-ibu sekalian, hafal Al-Quran dengan hadis Nabi, sel-sel otak akan berhubung, jangan risau. Kalau kita kata ustazah dah tua hafal, ada ibu umur 60, dalam tempoh berapa bulan saja boleh hafal 30 juzuk yang tergempar wider Indonesia tu. Sebab peringkat awal nak hafal memang susah. Susah, payahnya. Ramai orang peringkat ini dia terus berhenti. Tapi ada orang dia cuba juga. Oh, dah berjaya yang pertama, masuk kedua, ketiga, 10, 20 dah jadi laju. Sebab otak kita dah berkarat. Sebab hamba Allah, semua makhluk Allah belaka, otak semua ni, bila dia dengar hadis Nabi dengan ayat Al-Quran, dia mukjizat. Kan mukjizat tu. Jadi bila perkara yang mukjizat, Allah akan bantu. Tapi peringkat awal Allah akan nilai dulu sejauh mana kesungguhan kita. Masya Allah, Alhamdulillah ibu-ibu, para muslimin muslimat sekalian, dah cukup dah masa kita lebih kurang 2 jam. 2 jam 5 minit lebih kurang. Subhanallah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perkongsian kita pada hari ini, iaitu sama-samalah kita setiap hari untuk delete dosa kita dan untuk kita top up pahala kita, dan buatlah sesuatu taubat itu betul-betul taubatan nasuha, iaitu dengan menyesal, dengan meninggalkan perkara tersebut dan tidak mengulanginya lagi. Namun kalaulah mereka yang masih mengulang-ulang maksiat kepada Allah, taubat ulang, maka di sana yakinlah dan janganlah berputus asa dengan rahmat Allah, sebab Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun jangan lambat sangat, takut mati dulu tak sempat taubat. Sebab ramai orang tangguhkan taubat, nantilah dulu sekian-sekian, terlalu lambat, takut tak sempat mati datang terlebih dahulu. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah di sini kita bertemu di syurga Allah, kita akan disatukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.